Alamak, dah lambat ni, Syu. Dah pukul 8 dah. Alamak, ada pengawas. Kejap. Sini. Alamak. Ni dah pukul 8.20. Kenapa lambat? 8:02 minit. 8.2 minit. Alamak, jam saya terlambat. Okey. Minta maaf. Ni kenapa sampai lambat ni? Syu lah bagi alasan. Cerita cepat. Cepatlah, Syu. 7.30 sepatutnya dah sampai. Tadi sebenarnya jalan jam sikit. Nama. Okey. Munawar anak Syuhada. Dah jam berapa ni? Belajar je cakap kita. Kita hari ni hari pertama tingkatan 1 kan, Syu? Tingkatan 1. Kenapa baru first day datang sekolah dah lambat ni? Saya cari kasut saya tak jumpa tadi. Betul. Okey. Saya Stokin pula- pakai Stokin? Dah tak pakai dah. Ya. Tak apa, saya memang kena tulis nama lah. Tak boleh nak buat apa. Sebab hari pertama dah lambat. Kejap lagi, diorang ni nampak tak padam kat depan sana tu? Padang tu? Kena denda lah, Syu. Kena kutip sampah dekat padang tu Kalau kakak tunjukkan boleh tak? Kakak kutip sampah dulu. Kakak Kita tak kutip tahu. sekali dengan kami, boleh? Oh tak, kakak hari ni sampai awal. Tapi kakak tak kena jadi apalah, contoh yang kesian baik. Pula, kesian pula tengok sampai lambat ni. Tapi tak apalah, awak boleh join dengan kawan-kawan awak tu. Ada 20 orang kat sini, semua lambat kat situ. Berapa ya? Okey, tak ada geng Jadi together lah kutip sampah, insyaAllah. Kak, bukan sekarang ni tengah pimpunan ke kejap lagi, Kak? Tak Kami ni apa. tingkatan 1, Kak, nak orientasi lagi. Kami nak jumpa kawan-kawan sekelas kita lagi, kan, Syu? Betul. Dah lah pertama kali jumpa. Takkan nak denda awal-awal ni, Kak? Kesian kalau kita orang. Ya, tak apa. Kita bawa ke esok ya. Tapi tetap kena kutip sampah. Ya, kita bawa ke esok. Saya tulis tarikh besok. Kita doakan Syu mudah-mudahan kakak kita dilupa, ya, Syu. Amin. Ini tingkatan 1 apa ni? 1 Mawar? 1 Bestari, Kak. 1 Bestari kelas nombor 2. Pandai. Alhamdulillah. Ni Saya Munawar? anggrek. Oh, kelas A. Kelas anggrek. Okey, pandai. Jangan ada Kak. Tolak sikit kat denda dia. Dia dah tolong ambil pen. Apa saya cancel lah nama dia hari ni. Alhamdulillah, Syu seorang je lah. Macam tu. Jadi Syuhada, besok jangan lupa ya datang sini tepat pukul 7.15 minit pagi. Okey. Kutip sampah tetap kena kutip sampah lah, hari ni dah terlambat. Tapi hari ni hari pertama sekolah kan, Syu? Betul. Saya sebenarnya Bangun lambat. je. Sebab itulah saya lambat. Bukan apa, Kak. Kan kita dah cuti panjang sebelum ni. Jadi kita tak biasa lagi. Tiba-tiba mak cakap hari ni sekolah. Bangun-bangun hari ni sekolah. Kita macam tak percaya. Kenapa awak ni pandai menjawab? Awak baru masuk sekolah kot. Baiklah, awak boleh masuk kelas awak sekarang. Sebab sekarang ni kita nak tahan pelajar lain juga yang sama lambatnya. Tu ramai lagi tu, Kak. Tu kat belakang tu ada ramai lagi. Kita nak kena sambung kutip sampah lah ni kan? Okey, jom. Okey, jom. Hari ni kita masuk pimpinan dulu, besok kita kutip sampah. Oh, yay. Thank Okey. you. Jom. Sini. Okey, baik, Kak. Thank you. Bye. Tak pasal-pasal kan denda. Tak apa. Macam mana kita kena denda? Tukar set. Tu gimmick saja. Nampak tak? Macam pelajar sekolah kita hari ni, Syu. Kita pakai beg sekolah lagi. Hari ni I macam I tak tahu nak rasa apa. Sebab after I think like 25 years, pakai balik baju sekolah ni kan. So dia macam mengimbau kembali zaman-zaman kita masuk sekolah dulu. Oh, jadi kita nak Semua orang rasa Munawar macam mana? How does he look today? macam pelajar tingkatan 6 hari ni. Memang abang straight A lah. SPM ni ramai budak-budak junior minat kan. Betul. Lama tak pakai pakaian sekolah ni. Jadi kita cukup bersemangat juga untuk kita meraihkan hari ini. Hari pertama persekolahan untuk kumpulan B, Syu. Ya. Kalau kumpulan A semalam dah bermula, hari ini kumpulan B. Dan sepastinya ini merupakan satu gambaran ataupun permulaan baharu. Mungkin untuk para pelajar yang baru masuki tingkatan 1, lagi-lagi bagi murid yang baru masuk tahun 1, Syu. Lepas tu yang istimewanya tahun ni masuk sekolah hari ni kan. Esok nak puasa pula. Jadi kalau sebelum ni kita tengok kalender macam mana budak-budak sekolah ni kan, terutama yang macam darjah 1 kan. Yang baru mula persekolahan, lainlah daripada waktu sekolah rendah dengan sekolah tadika kan, lebih panjang durasi pembelajaran dia, PNP-nya. Lepas tu esok hari pertama puasa pula, agaknya bagaimana ragam mereka pertama kali. Syu,
bercakap berkenaan ragam ni ke Syu. Bukan sahaja anak-anak yang risau. Saya rasa anak-anak sebenarnya tak risau sangat. Sebenarnya mereka teruja nak kembali ke sekolah. Tapi mak ayah ni, kalau kita tengok semalam kan hari pertama persekolahan untuk kumpulan A kan, untuk negeri Kelantan, Terengganu, Kedah dan juga Johor. Kita tengok pelbagai video dan juga gambar yang tular di media sosial. Yang lebih risaunya mak ayah. Ya, betul. Mak ayah siap tunggu luar sekolah. Betul. Sebab risau anak dia menangis. Bukan apa, sebab zaman dulu dengan zaman sekarang berbeza kan. Kadang-kadang mungkin ada yang rasa macam ibu bapa sekarang ni overprotective terhadap anak-anak mereka kan. Tapi sebenarnya zaman dulu dengan sekarang tu trend dia dah berbeza sedikit. Jadi kenapa ibu bapa ni lebih melindungi anak-anak mereka kerana sekarang ni mereka lebih terdedah dengan pelbagai risiko jenayah dan sebagainya. Jadi adalah sebab-sebabnya tu. Terutama kadang-kadang kalau kawasan tertentu, sekolah-sekolah tertentu kan you ingat tak, sekolah ni banyak budak jahat contoh kan. Sekolah ni kurang. Jadi ibu bapa mengambil keputusan untuk lebih berhati-hatilah kan. Betul. Dan pastinya dalam situasi hari ini kan, kita lihat banyak sebenarnya perkongsian-perkongsian menarik yang dikongsikan oleh rakan-rakan kita di media sosial. Ini antara gambarannya. Siap ada maskot lagi datang kat sekolah Syu untuk menarik perhatian ni. Supaya para pelajar ni tak rasa takut, supaya mereka rasa teruja, gembira nak kembali ke sekolah ni. Kita lihat semalam ada maskot Upin, Boboiboy dan yang ini memang paling popular lah. Psychologically kalau budak-budak masuk sekolah kan, dia nampak benda yang menarik, yang ada warna-warna ni, mungkin dia secara tidak langsung dia akan terlupa sekejap. Tengok katak tu, dia tudung ke apa kat belakang? Kenapa tudung dia singkat sangat? Macam tudung. Comel Okey, ada macam habuan sikitlah diberikan daripada Okey, sepasti hari ini kami akan berikan gambaran kepada anda di beberapa lokasi di seluruh negara. Kita nak bersama dengan rakan-rakan kita. Kita nak ketahui bagaimana situasi permulaan sekolah pada hari ini. Dan sekarang ini kita berehat dahulu. Kita kembali selepas ini. Menjimatkan memasak dengan cerik penuh. Satu lagi idea bernas untuk anda. Ini Bob. Bob adalah seorang penyelam marin. Setiap hari, Bob mendapati semakin banyak plastik dihanyutkan ke dalam laut. Kesannya boleh mengakibatkan jumlah plastik melebihi daripada hidupan laut menjelang 2050 jika tindakan tidak diambil. Dianggarkan 50% plastik yang dihasilkan adalah plastik sekali guna dan 13 juta tan plastik dihanyutkan ke laut. Kerana sayangkan alam sekitar, Bob mengambil inisiatif membersihkan sisa plastik. Kita semua boleh memainkan peranan dalam menjaga alam sekitar. Hindari plastik sekali guna. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman sesawang berikut. Okey, kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Hari ini edisi khas. Mungkin ada yang terkejut tengok kita pakai pakaian sekolah hari ini, Syu. Bukan apa, kita nak bagi semangat kepada adik-adik kita yang baru memulakan sesi persekolahan untuk tahun 2024-2025. Betul, sebab kalau siapa yang baru saja menonton yang tidak bersama kita daripada awal, kita ada sketsa sikitlah bersempena dengan ialah hari persekolahan yang bermula hari ini. Jadi kita nak kembali ke siaran Selamat Pagi kita hari ini untuk kita mulakan dengan segmen seleksi pagi. Kami nak bawa anda ke Langkawi FM. Kita nak bersama dengan DJ Cici yang akan berkongsi berkenaan program Ramadan Syawal Langkawi FM. Silakan.
Baik, terima kasih rakan penyampai Munawar dan juga Syahidah di Selamat Pagi Malaysia hari ini kan. Saya Cici dari Pulau Langkawi untuk ke sana. Ke mana? Ke TV1 lah kan. Selamat Pagi Malaysia untuk seleksi pagi dari Langkawi hari ini. Kan insya-Allah saya akan berkongsi berkenaan dengan program Ramadan Syawal Langkawi FM. Kan esok kita dah puasa. Kan kita dah nak Ramadan, pastinya Langkawi FM tidak ketinggalan untuk mengadakan program sempena bulan Ramadan dan juga Syawal. Dan yang mana antara program yang akan ditampilkan sepanjang bulan Ramadan ialah tip Ramadan daripada Langkawi FM yang akan mendekati pendengar dengan pelbagai tip harian yang boleh orang kata dipraktikan sepanjang bulan Ramadan ini kan. Dan seterusnya kami juga akan tampilkan asatizah tempatan untuk berkongsi ilmu dan juga pengajaran sepanjang bulan Ramadan ini dalam program Nur Ramadan. Ada Nur gitu kan. Baik. Dan selain itu Langkawi FM juga akan bekerjasama dengan Kedah FM untuk rancangan kuliah Ramadan yang mana rancangan ini akan disiarkan secara langsung di kedua-dua stesen. Stesen utama Bahang kan. Dan juga di semua platform media sosial kedua-dua buah stesen Kedah FM dan juga Langkawi FM. Ibarat intan dan juga permata, bulan Ramadan dan Al-Quran tidak dapat dipisahkan. InsyaAllah kan. Sempena Nuzul Al-Quran, satu rancangan yang dinamakan sebagai Nuzul Quran di Hati akan menemui pendengar setia Langkawi FM dengan menampilkan Ustaz Hafizuddin sebagai pengacara santai untuk menerangkan mengenai dengan Nuzul Quran. Baik, esok kita nak start puasa, jangan lupa untuk set penggerak alam. Telefon anda semua jam dinding ke kan, untuk orang kata apa, nak bangun esok. Baik, saya kira setakat itu sajalah perkongsian saya untuk hari ini. Kembali bersama dengan Syahidah dan juga Munawar. Bye-bye. Okey, terima kasih DJ Cici atas perkongsian daripada Langkawi FM. Dan sekarang ini kita nak kembali ke topik perbincangan kita pada pagi ini. Alamak, ada pengetua sekolah hari ini. Itulah yang aku macam behave kan. Sebab saya budak berdisiplin kat sini tulis kan. Okey, kita bila bercakap berkenaan pendidikan ni tak larilah daripada cabaran, isu, masalah dan sebagainya kan. Jadi untuk pengetahuan anda semua, ada pihak yang bertanggungjawab untuk memastikan agar segala isu dan juga cabaran ini dapat diharungi. Jadi secara tidak langsung para pelajar bolehlah belajar dengan lebih tenang, lebih selesa, dalam keadaan lebih kondusif dan sebagainya. Jadi siapakah pihak yang bertanggungjawab itu? Pengetua yang kita bawakan hari ini. Pengetua sekolah. Kita perkenalkan terlebih dahulu iaitu Haji Abdul Rahman Siraj, Pengarah Eksekutif Yayasan Wilayah Persekutuan. Apa sebenarnya yang dilaksanakan oleh Yayasan Wilayah Persekutuan ini untuk memperkasakan pembangunan dan juga pendidikan terutamanya anak-anak di wilayah persekutuan. Assalamualaikum Tuan Haji. Terima kasih Cik Munawar, Puan Syahidah. Harap tak marahlah kami lambat ke sekolah hari ini. Nampak saya pun mengingat, alamak, nak bercakap dengan anak-anak murid kita. Okey, which is a good thing lah, sebab kita pun nak penonton kita faham juga apa sebenarnya kan segala inisiatif yang diambil terutamanya oleh Yayasan Wilayah Persekutuan. Mungkin secara ringkas kita boleh berikan pengenalan terlebih dahulu kepada penonton apa itu Yayasan Wilayah. Terima kasih kepada Selamat Pagi Malaysia. Tahniahlah dah 40 tahun. Saya lagi kecil lagi, masih muda lagi dah tengok SPM ni. Dan nak ucapkan terima kasih juga kepada kru SPM dan RTM lah as a whole. Bagi pihak ahli lembaga pengarah Yayasan Wilayah, ucapkan terima kasih, dan kepada semua pegawai dan kaki tangan Yayasan Wilayah. Cakap pilih sama. Saya juga nak ambil peluang untuk mengucapkan selamat menuju Ramadan esok. Mudah-mudahan Ramadan esok membawa yang erti yang bermakna kepada kita orang Islam. Dan untuk permulaan, Yayasan Wilayah ini ditubuhkan lama dah, tahun 1986. Jadi gerakan Yayasan Wilayah ini pada dasarnya untuk membantu mengumpul dana, membantu mana-mana keluarga yang tinggal di wilayah, i.e. termasuk Putrajaya, Kuala Lumpur dan Labuan. Jadi selama 10-15 tahun kebelakangan, dia tahun sejak 2015 kita tak usah cerita sebelum itulah, panjang sangat.
kita telah membelanjakan hampir 130 juta untuk membantu penduduk di wilayah yang memerlukan bantuan, termasuklah dalam bidang sosial, pendidikan, ekonomi, beasiswa, program back to school macam diadakan sekarang ni. Jadi pelbagai. Jadi alhamdulillah setakat ni kita dah dapat menjalankan tugasan kita dengan agak baik, cemerlang, dan hopefully by the next 10, 15, 20 years akan datang kita dapat terus menyumbang. Ya. Jadi tugas utama macam saya dah tak tanya tadi, tugas utama secara mudahnya kita memberi bantuan kepada warga wilayah yang memerlukan bantuan dari pelbagai bidang. Kami ringkaskan pelbagai bidang itu, termasuknya diringkaskan sebagai pesat. Pendidikan, ekonomi, agama, sosial dan teknologi. Jadi tumpuan utamanya of course pendidikan, ekonomi dan sosial lah. Okey. Ya, itu kita punya fokus ke arah itulah. Okey, kita dah dengar tadi sedikit berkenaan latar belakang dan juga hala tuju yayasan sendiri. Dan bagaimana kita ingin gambarkan, kita nak berikan pemahaman kepada masyarakat apa antara bantuan yang diberikan, khususnya dalam aspek pendidikan. Khususnya sekarang ni dah mula sekolah, mungkin ada ibu bapa di wilayah Persekutuan ni yang nak tahu, oh rupanya ada organisasi yang menawarkan bantuan persekolahan kepada anak-anak mereka. Terima kasih. Ini bantuan pendidikan ni kita boleh kelaskan pelbagai aspek lah. Salah satu aspek yang besar secara bermusim, back to school. Kaedah kita back to school dulu, kita bagi uniform, kita bagi bag, kita bagi sepatu, peralatan sekolah lah. Jadi kali ini oleh kerana banyak agensi-agensi lain telah terlibat dalam program back to school, dalam pemberian bag, baju ni. Jadi kita bagi tumpuan kepada pembayaran pendaftaran sekolah, PIBG, dan kita bagi voucher buku untuk dapat beli buku lah. Itu satu. Kemudiannya lebih penting sangat persediaan dari segi pemakanan sekolah anak-anak kita. Di yayasan kita membantu lebih kurang tak lari daripada 3-4 ribu student di yayasan di wilayah ini dalam menyediakan makanan persekolahan. Bukan untuk yang rendah, tapi untuk sekolah tingkatan 1 ke atas sampai tingkatan 5. Jadi pemberian ini penting, saya ingat, because what, ada saya kes yang kita terima, ada satu masa tu disebabkan sedikit kesempitan kewangan yayasan, kita tak dapat meneruskan program ni. Jadi sampai berita kepada saya bahawa ada anak-anak kita tak pergi sekolah just kerana tak dapat bantuan pemakanan sekolah. Jadi bantuan ni cukup penting. Setahun kami membelanjakan lebih kurang 2.8 juta untuk bantu dalam 2-3 ribu anak-anak sekolah ni. Sekarang ni kita cuba meningkatkan bantuan sekolah ni kepada RM7 sehari. Mudah-mudahan dapat dipertingkatkan lagi. Di samping itu kita ada bagi beasiswa untuk anak cemerlang. Kita bagi even yang nak masuk universiti, college, kita bagi pendahuluan kemasukan college dan pelbagai lah. Jadi yang itu yang pentingnya untuk pendidikan lah. Jadi pada saya, at the end of the day, penyediaan program itu satu hal, tapi menyediakan anak kita dari segi fikrah, dari segi kekuatan jiwa itu lebih penting. Kerana tanpa fikrah dan kekuatan jiwa, dia boleh jadi yang pandai. Tapi pandai yang kadang-kadang tak bawa makna apa-apa. Kita nak dia pandai, di same time dia ada sifat kemanusiaan itu. Sifat insaniah itu. Kita kena gabungkan supaya dia jadi maksud yang lengkap dan sempurna untuk kebajikan negara dan rakyat. Kalau Tuan Haji boleh kongsikan juga berkenaan dengan program khas pendidikan dan juga program-program khusus untuk pelajar yang tercicir persekolahan, apa yang dilaksanakan oleh yayasan? Tercicir ini satu program yang saya lihat penting kerana saya dipahamkan. Salah satu sebab anak-anak tercicir ni, malangnya anak tercicir ni di kalangan kawan-kawan kita, abang-abang kita, anak-anak adik-adik kita di kawasan B40 ni. Kadang kita tanya, saya pernah tanya budak anak yang tercicir sekolah, kenapa tak pergi sekolah? Just because baju tak ada, sepatu tak ada, kelengkapan sekolah tak ada, mereka tak pergi sekolah. Jadi sedihlah dengar kan. Jadi program-program kita ada kan, sekarang kita bagi seminar. Kita sediakan, kita minta bantuan dari sekolah, senaraikan budak-budak atau anak-anak kita yang tak boleh, yang tercicir, yang tak pergi sekolah, yang selalu penting sekolah, kita bagi dia apa kelemahan dia, apa yang dia nak. Kita bagi, kalau tak ada baju, kita bagi baju. Kalau kita ada pemakanan, kita sediakan pemakanan. Itu salah satu program kita adalah. Dan lebih penting ialah kesedaran lah. Kita nak menyampaikan bahawa
keciciran ni kita tak boleh terima dari segi sebuah negara maju kan. Jadi kita nak beri kesedaran penting kepada ibu bapa. Macam mana pun anak jangan tercicir. Betul. Jangan tak pergi sekolah. Jadi ini permulaan kepada nak memecahkan vicious cycle kemiskinan itu. Jadi kalau kita boleh beri semangat kepada ibu bapa, kesedaran kepada ibu bapa bahawa macam mana susah pun tolong boleh jumpa kepada mana-mana agensi kerajaan ataupun kita akan bantu insya-Allah. Selagi mampu. Kita difahamkan Tuan Haji, yayasan bukan sahaja memberikan bantuan kepada para pelajar sekolah rendah, sekolah menengah, namun juga turut melanjutkan lagi bantuan ini kepada para pelajar di peringkat IPTA, Tuan Haji. Mungkin kita boleh terangkan bagaimana sasaran. IPTA ni kita tak bagi macam beasiswa banyaklah. Kita bagi bantuan, contohnya bantuan pendaftaran IPTA, bantuan permulaan lah. Jadi kita bagi dalam 2,000 untuk permulaan. Kemudian bagi-bagi pada cemerlang, kita akan pertimbangkan lah. Yang betul-betul cemerlang kita akan pertimbangkan untuk, ada yang memang boleh untuk buat PhD, Masters. Tapi oleh kerana kita punya fokus lagi pendidikan anak-anak itu, saya pentingkan anak-anak itu. Because untuk pengajian di peringkat tinggi, banyak agensi lain telah bantu. Kan? PTPN ada, MARA ada, MAWIP ada, Pusat Zakat ada kan. Jadi kita tumpu pada pendidikan anak-anak. Yang penting pada saya yang kita nak lancar sekarang ni adalah pusat penjagaan anak-anak. Itu penting. Jadi menyediakan ibu bapa supaya anak-anak mereka boleh dijaga dengan betul sementara mereka pergi keluar bekerja. Betul. Just imagine kalau seorang anak di wilayah kita nak tempatkan di pusat penjagaan 500-600. Betul. Jadi kalau dalam program ni, kalau boleh saya kata, kalau wilayah charge cuma RM100 sajalah contoh. Jadi mereka jimat RM300. Banyak jimat tu. Banyak jimat. That goes straight into their pocket and they can spend the money kan. Jadi kita nak nambahkan pendapatan dia tak dapat. Tapi kita boleh bantu dia untuk mengurangkan perbelanjaan dia. Wow. Kan? Itu salah satu program lah. Jadi saya harap dengan program-program begini, kami pun minta juga bantuan daripada badan-badan korporat, agensi kerajaan. Untuk itu saya nak terima kasih lah kepada kita punya panggil strategic partner kita. Contoh, macam MAWIP banyak bantu kita. Pusat Pejabat Zakat wilayah banyak bantu. Jabatan Wilayah Pusat tak usah ceritalah. Memang bantulah kan. Dan terakhir pada DBKL dan banyak-banyak lagi bantuan yang mereka berilah. DBKL dalam bentuk bisnes yang kita tawarkan dan dia bagi sumbangan semua kan. Itu memang kita banyak membantu. Jadi Tuan Haji, macam mana ibu apa yang sedang menonton sekarang daripada wilayah persekutuan, kan secara ringkas saja Tuan Haji untuk mereka mendapatkan bantuan, memohon bantuan daripada yayasan? Boleh gini, bagi yang celik IT, mereka boleh terus ke website yayasan. Yalah, ada yang kawan-kawan kita, mak bapak kawan kita yang tak celik IT, mereka boleh datang terus ke yayasan wilayah di Jalan Abdullah depan Masjid Kampung Baru. Okey. Jadi senang. Jadi kalau apa pun, kalau yang terbaik telefon dulu. Kalau boleh telefon dulu, kita boleh bersedia dan pegawai yang ada. Kita kadang orang yang datang dia atas spesifik kes, dia bukannya minta bantuan sekolah je. Jadi kalau kita boleh bawa pegawai-pegawai tertentu untuk duduk berbincang, kita boleh tawarkan pelbagai benda dalam yayasan lah. Kadang-kadang bukan pendidikan saja. Dia pendidikan kena sangkut dengan perubatan, sangkut dengan benda lain kan, perumahan. Di yayasan pun kita bagi ada anak syarikat kita bagi perumahan kepada di BKL, di Kuala Lumpur. Kita ada 5,000 biji rumah. Dan kita sewakan kepada kawan-kawan kita yang properti rendah dengan kadar 300-350 sebulan. Alhamdulillah. Dan akhirnya selepas 10 tahun, rumah tu dia boleh miliki. Sewa beli. Sewa beli. Sewa beli. Masya-Allah. Itu antara program yang baiklah sebenarnya kan. Terima kasih kepada Tuan Haji kerana mewakili Yayasan Wilayah Persekutuan. Semoga segala inisiatif ini dapat diteruskan dan juga membantu rakyat yang benar-benar memerlukan bantuan. Terima kasih Cik Perawat dan Syahidah. Terima kasih. Banyak sebenarnya inisiatif menarik yang telah dikongsikan dan organisasi seumpama inilah yang sangat kita kagumi kerana mereka melaksanakan khidmat kepada masyarakat khususnya dalam membantu golongan sasar seperti golongan pada pendapatan rendah. Dan sekarang ini kita nak ketahui situasi hari pertama persekolahan di negeri Perak bersama dengan rakan kita Nur Ain Abu Bakar. Ya, jadi Ain, jom kita ikuti perkongsian dan juga laporan beliau daripada Perak. Silakan. இங்கே பள்ளி இருக்குது நல்ல திறமையான பள்ளி ஆசிரியர்கள் திறமையான ஆசிரியர்கள்
Baik, saya kini berada di SJKT Tanjung Rambutan. Sebenarnya seawal 7 pagi lagi kami sudah berada di sini untuk melihat gelagat anak-anak kita ya, dan juga ibu bapa kita yang menghantar anak-anak mereka ke sekolah pada hari pertama pembukaan sekolah sesi 2024-2025 ini. Secara keseluruhan di sekolah ini sahaja terdapat seramai kira-kira 300 murid. Baik, bagi bercakap dengan lebih lanjut berkenaan dengan hari pertama pembukaan sekolah pada hari ini, bersama dengan saya ketika ini Timbalan Menteri Pendidikan iaitu YB Wongkawo. Baik YB. Yeah. Baik YB, boleh YB ceritakan sedikit dari segi sesi persekolahan proses pada hari ini bagaimana? Okey. Salam sejahtera, selamat pagi saya ucapkan kepada rakan-rakan sekalian. Pada pagi ini saya bersama-sama dengan Datuk Pengarah JPN Negeri Perak, Datuk Fauzi Masun, dan juga Exco Kerajaan Negeri Perak YB Siwan Esen dan Adun Kawasan Hulu Kinta YB Arafat berada di SJKT Tanjung Rambutan untuk menyantuni dan untuk mengalu-alukan kembali ke sekolah rakan-rakan kita, adik-adik kita ke sekolah pada hari ini. Dan sememangnya setelah selepas sesi persekolahan baharu bermula pada hari semalam dan hari ini, Yang Berhormat Menteri, saya sendiri dan juga pengurusan tertinggi KPM termasuk KPPM telah pun turun ke sekolah-sekolah untuk memastikan bahawa kesemua proses pembukaan semula sekolah adalah lancar. Dan pada tahun ini, bagi sesi ini, bagi darjah 1 sahaja, kita menjangka akan mempunyai seramai 466,799 murid baharu untuk melapor diri bagi darjah 1. Dan segala berjalan dengan amat lancar pada pagi ini di SJKT, dan saya telah mendapatkan laporan juga daripada warga KPM bahawa di sekolah-sekolah lain pun sejak pada hari semalam kesemua berjalan lancar, dan kita berharap bahawa dalam sesi persekolahan baharu ini anak-anak kita dapat belajar dengan baik. Dan saya berharap juga kehadiran kami dan juga warga KPM sekalian dapat menyuntik satu semangat yang kuat kepada warga pendidik dan juga anak-anak kita pada sesi baharu ini. Wabi, kalau melihatkan kepada keadaan cuaca yang tidak menentu ketika ini, mungkin ada saranan daripada pihak YB sendiri, nasihat kepada para ibu bapa dan juga pelajar dan juga guru. Okey, dari segi itu memang pihak KPM amat prihatin terhadap kebajikan anak-anak kita dan juga kepentingan kesihatan anak-anak kita. Seperti yang telah pun diumumkan oleh YBM sebelum ini, berkenaan dengan segala garis panduan, pemakaian uniform dan juga baju sukan dan sebagainya, kesemua garis panduan tersebut adalah terpakai. Dan bagi pihak KPM, kami akan terus memantau keadaan dan kami akan bekerjasama berkolaborasi dengan MET dan juga pihak KKM untuk memastikan bahawa kesihatan anak-anak kita adalah diletakkan akan menjadi satu paramount consideration, priority untuk pihak KPM. Wabi, daripada segi kerjasama yang Wabi sebutkan tadi, dari segi macam mana kerjasama itu yang akan dilakukan? Memang seperti yang saya kata tadi, pemantauan dari segi cuaca dan juga keadaan di sekolah, dan kita akan dapatkan nasihat profesional daripada KKM berkenaan dengan isu yang terbabit. Okey. Baik, terima kasih YB. Okey, terima kasih. Baik, jadi saya kira untuk setakat itu dulu perkembangan untuk hari pertama pembukaan sekolah sesi 2024-2025 ini dari SJKT Tanjung Rambutan. Jadi kembali semula ke angkasa pudi, silakan. Kecomelnya. Wartawan kita pun pagi di sekolah. Semangat Nur Ain Abu Bakar pada hari ini. Ialah dia nak berikan satu gambaran kepada kita bagaimana pembukaan sekolah pada hari ini. Lagi-lagi beruntung Nur Ain dan juga pihak sekolah pada hari ini kerana turut mendapat kunjungan daripada Yang Berhormat Tuan Wong Kah Woh, Timbalan Menteri Pendidikan. Ya, kalau kita tengok sekali imbas keadaan ataupun suasananya macam okey, so far so good, tidak ada ragam-ragam yang di luar jangkaan, tapi kita nak bawa anda pula ke Kuala Lumpur. Kita lihat pula bagaimana keadaan juga situasi bersama dengan rakan penyampai kita di Sekolah Kebangsaan Sarjana Putra Jenjaram Kuala Lumpur. Kita bersama dengan rakan penyampai Zamira Atikah Muhammad Nurzain dari sana. Silakan.
Baik, terima kasih Syuhada dan Munawar. Hari ini, di pagi hari ini, saya berada di SK Saujana Putra di mana saya akan kongsikan kepada anda semua berkaitan sesi permulaan sesi persekolahan 2024-2025 dan untuk berkongsi kemeriahan hari pertama sesi persekolahan ini, kita bersama Guru Besar SK Saujana Putra, Datuk Nur Hamiza binti Abdul Hamid, Guru Besar SK Saujana Putra. Jadi kita bersama Puan. Okey, assalamualaikum. Okey, saya ingin bertanya sikit, bagaimana setakat ini, apa program yang diisi pada hari pertama persekolahan hari ini? Okey, untuk makluman semua sekolah apabila permulaan hari pertama sekolah, pihak sekolah telah merancang dan juga telah melaksanakan beberapa program yang menjurus kepada bagaimana kita nak menyambut kehadiran murid-murid baru. Kita tahu bahawa Saujana Putra merupakan sekolah baru yang hari ini, hari pertama sekolah ini dibuka. Jadi murid-murid daripada 10 buah sekolah ya yang bertukar ke sekolah ini. Jadi pihak sekolah telah melaksanakan, telah merancang beberapa program ya selaras dengan arahan ataupun hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia yang menginginkan untuk minggu pertama persekolahan ini aktiviti lebih tertumpu kepada program-program yang boleh menyeronokkan murid-murid supaya mereka bersedia untuk sesi pembelajaran pada minggu hadapan. Jadi di peringkat sekolah ya guru-guru telah merancang ya beberapa aktiviti yang lebih ya kepada aktiviti-aktiviti yang boleh membangunkan dan juga memberi motivasi dan juga semangat ya murid-murid ini ingin hadir ke sekolah. Okey, untuk setakat untuk permulaan sesi persekolahan 2024-2025 ni, berapa jumlah pelajar yang diterima oleh pihak sekolah? Okey, sebenarnya pada awalnya sekolah ini digazetkan hanya untuk satu sesi iaitu sebanyak 960 ya, tetapi atas dasar keperluan pihak kementerian berjaya ya membuka 2 sesi iaitu murid-murid yang telah berjaya mendaftar masuk seramai 2134 orang murid. Dan untuk makluman kita telah bahagikan kepada 2 sesi iaitu sesi yang pertama sesi pagi untuk bagi murid tahun 1, 2 dan 6, bagi murid sesi petang 3, 4 dan 5. Okey, berapa buah kelas yang disediakan? Okey, untuk sesi ataupun untuk sesi persekolahan 2024 ini ya kita telah menerima ABM untuk ataupun kelas yang perlu dibuka sebanyak 48 kelas lah daripada tahun 1 sehingga tahun 6. Terima kasih Puan untuk hari ini. Okey, untuk rekod hari ini untuk sesi persekolahan 2024 dan 2025 ia melibatkan 5 juta murid prasekolah hingga pelajar tingkatan 5 hingga di seluruh negara, di mana lebih 1.44 juta murid dan pelajar bermulakan sesi persekolahan semalam membabitkan negeri Johor, Kedah, Terengganu dan Kelantan, di mana bakinya akan memulakan persekolahan hari ini. Dan tahun ini merupakan tahun kedua Kementerian Pendidikan melaksanakan sesi baharu minggu pertama tanpa pembelajaran akademik. Dan saya kira setakat ini saja yang saya boleh kongsikan di sini dan kembali kepada Syuhada dan Munawar. Terima kasih. Silakan. Okey, terima kasih Damirah Atikah atas perkongsian daripada SK Saujana Putra Jenjarum Kuala Lumpur. Anda tengok tadi kan, kita dapat saksikan ada maskot-maskot show. Sekolah sekarang dahsyat kan. Yelah, ini adalah cara lah untuk kita mendapatkan perhatian anak-anak ini. Betul. Supaya mereka tidak ada orang kata apa rasa takut, kerisauan dan sebagainya. Kadang-kadang bila anak-anak kecil menangis susah sikit untuk kita memujuk mereka. Jadi bila ada maskot ni dia punya kata fokus dia, attention dia dah teralih sikit lah kan. Dari segi psikologinya dan kalau maskot ni bukannya setiap hari ada. Cuma hari pertama persekolahan lagi-lagi untuk para murid bagi tahun 1 ni yang baru pertama sekali menjejakkan kaki ke sekolah ni. Kalau sebelum ni prasekolah, sekarang ni dah masuk ke sekolah. Satu alam persekolahan yang baru untuk mereka lah. Dan sekarang ini kita nak bawakan kepada anda, kita nak tahu juga situasi bersama dengan rakan penyampai kita daripada National FM. Kabarnya hari ini, hari pertama beliau menghantar anaknya ke sekolah. Ya, selalu dengar suara dia kan membeber pagi-pagi di Nasional FM. Kali ini kita nak tengok macam mana mood mak-mak dia tu hantar anaknya ke sekolah. Jadi kita nak bersama dengan Diana Wai kalau dia dah bersedia. Hai Syu dan juga Munawar. Selamat pagi. Selamat pagi Dia. Dia di mana sekarang dia?
Okey, sekarang ni saya berada di sekolah anak saya. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Kejut pun senang, mak dia pun senang bangun. Okey, macam mana dia kongsi sikit ragam anak dia sekarang ni dah menangis ke belum? Tu selalu tahu dah nangis ke belum? Anak dia tak nangis, mak dia pula yang sebab. Mak nangis. Mana? Oh, anaknya dah masuk kelas baru nak tengok anak dah Anak ni. dia, anak saya Indah Zahrani bersekolah di sekitar Ampang ni lah. Jadi Alhamdulillah berjalan dengan lancar, kejut pun senang sebab mak dia pun dah biasa bangun pagi, dia pun dah biasa ikut mak dia pergi kerja pagi-pagi. Jadi saya rasa dari segi persiapan fizikal dan mental saya dah training anak saya dah. Dah bangun pagi dah pergi sekolah. Dah 7 tahun kan. Jadi ini pengalaman pertama saya lah sebab anak sulung. Ya, apa ni perasaan dia? Anak sulung kan? Sebagai seorang mak ni. Hantar pergi sekolah. Selalu mak-mak ni dia emosi sikit kan? Ya. What about you? Saya tak nangis. Rumah saya nangis. Tak balik. Terbalik pula. Okey, Dia. Macam main ni. Cerita sikit gambaran suasana di sekolah pada pagi tadi. Mungkin ada ramai juga yang seangkatan macam Dia Nawai kan. Ibu bapa yang berada di kawasan sekolah tu. Mungkin ada juga yang masih lagi menunggu sekarang ini, Dia. Okey, saya rasa sekolah yang anak saya sekolah ni di kawasan Keramat Ampang ni sama juga macam sekolah-sekolah lain, ambil pendekatan untuk letak maskot kan. Macam kat sekolah ni ada tadi yang menyambut kami ialah Batman dan juga astronaut. Jadi bila lalu jadi kat Batman tu macam welcome to school, welcome to school. Tu macam adik-adik tu rasa seronok lah. Lepas tu abang Batman tadi pun buat macam gimmick sikit, macam selamatkan bumi macam tu kan. Lepas tu ada nyanyian lagu Baby Shark pun ada juga. Macam-macam lah. Semuanya macam untuk meraihkan dan menyambut adik-adik kita, macam termasuk anak saya juga, Indah Zahrani, untuk darjah 1 terutamanya. Bagi mereka ni macam tak takut lah. Tapi tadi nampak juga ada seorang dua yang macam nangis nak balik kan. Tapi Alhamdulillah kebanyakannya tak nangis lah. Faham. Okey, mungkin dia ada ucapan-ucapan ke nak disampaikan untuk mak-mak, untuk ibu bapa di luar sana yang seangkatan dengan dia pertama kali menghantar anak sulung ke sesi persekolahan kan. Silakan. Okey, ucapan saya selamat menjalani sesi persekolahan 2024. Kata zaman sekarang mencabar nak besarkan anak, tapi pejam celik anak dah besar, dah sekolah, dah ada 1. Jadi semoga anak-anak kita semua akan berjaya dunia dan juga akhirat. Amin. Macam Kak Syuhaida dan juga Abang Munawai bakal pergi sekolah tapi tak masuk sekolah. Hari ni kita potong sekolah Dia. Kita orang ada tugas yang berat tau dekat studio ni. Macam-macam. Kalau Dia nampak di sini ada saya pelajar berdisiplin. Okey Dia, thank you. Okey, terima kasih SPM. Okey. Wah, cukup semangat rakan penyampai kita DJ daripada National FM Dia Nawai. Hari ini dia tak ke udara ataupun tak bersiaran di National FM, tapi hari ini dia ambil cuti sekolah hari ini. Ya, dia yang cuti sebenarnya. Dia yang cuti. Dia yang ponting sebenarnya tu. Okey, kita akan bawa anda lagi, ada banyak lagi laporan-laporan berkenaan dengan bagaimana ragam anak-anak ni di sesi pertama persekolahan hari ini. Tapi kita nak berehat seketika. Kembali selepas ni kami akan kembali bersama dengan laporan-laporan tersebut. Ke mana? Kakak, jangan buat macam tu. Kenapa? Kan ayah ada bagi tahu dulu, tak baik buang sampah merata-rata. Berdosa tau. Kena dah. Saman ni. Tuan. Apa bagi, Cik? Minta IC, Cik? Boleh. Kesalahan lampu merah, Cik. Tuan, Tuan, kau timah sikit, Tuan. Ayah, janganlah macam tu. Itu kan rasuah. Berdosa tau. Betul apa yang nak Cik cakap. Jangan lama macam tu, Cik. Ni saman. Maaf, Cik. Hati-hati madu, Cik.
nama dia? Ikhtilaf Rahmat. Okey, sekarang ini penonton saya cukup teruja nak berkongsi kepada anda iaitu berkenaan sebuah travelog doku yang akan bersiaran di saluran berita RTM tidak lama lagi sempena dengan bulan Ramadan. Tajuknya Ikhtilaf Rahmat Berbeza Pendapat. Jadi kita nak ketahui lebih lanjut berkenaan travelog doku ini. Kita perkenalkan dua orang tetamu di studio iaitu Tuan Haji Muhammad Yusri Muhammad Yusof merupakan penerbit dan juga turut bersama kita adalah Ustaz Azhar selaku pengacara program. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, mungkin kita boleh ceritakan sedikit berkenaan Ikhtilaf Rahmat Berbeza Pendapat ni. Bagaimana idea untuk menghasilkan travelog doku khususnya berunsur keagamaan ini? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada Cik Menawar, saudara Menawar dan juga kepada penonton yang bersama dengan kita pada pagi ini. Baik, rancangan Ikhtilaf Rahmat Berbeza Pendapat ini adalah rancangan travelog berkaitan dengan melihat pengamalan masyarakat Muslim yang mengamalkan 4 mazhab yang berbeza. So kita tahu dalam dunia Islam masa kini mempraktiskan 4 mazhab yang besar ini iaitu mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki dan Hanafi. Jadi apabila kita diamanahkan oleh RTM untuk menjalankan penggambaran untuk rancangan ini, jadi kita telah memilih 4 negara di mana pengamalan mazhab oleh masyarakat Muslim di sana adalah berbeza dengan apa yang kita amalkan di sini. Kita masyarakat Muslim di Indonesia mengamalkan mazhab Syafi'i. Ya. Jadi apabila kita nak melihat pengamalan yang dibuat oleh mazhab lain, maka kami memilih 4 buah negara ini iaitu Morocco, Mesir, Arab Saudi dan Turki. Tapi keseluruhan perjalanan kami menempuh perjalanan hingga ke 7 negara sebab termasuk dengan transit dan sebagainya, dan ianya mengambil masa selama lebih kurang 20 hari. 20 hari 20 hari negara. Ya. Wow. Singkat juga masa tu sebenarnya. Kira berlari putus nafas juga. Oh, wow, cukup menarik. Okey, ianya akan disiarkan pada bulan Ramadan nanti. Ya, sepanjang hari di bulan Ramadan, hari Senin hingga Jumaat. Oh, alhamdulillah. Ini satu doku ataupun travelog doku yang akan dinanti-nantikan oleh seluruh masyarakat Islam sepanjang bulan Ramadan ini. Okey, bagaimana dari segi pemilihan Ustaz Azhar sebagai pengacara? Baik, sewaktu kami serahkan nama pengacara kepada dalam meeting production bersama RTM, beberapa nama telah diutarakan ya. Ada 3 atau 4 nama. 3 nama sebenarnya ya. Tapi panel dalam mesyuarat termasuk kami juga dalam mesyuarat itu lebih setuju untuk mengambil Ustaz Azhar, memandangkan kredibiliti beliau dalam bidang ini dan juga kemampuan beliau untuk berbicara di hadapan kamera dan juga kebiasaan beliau biasa muncul dalam rancangan-rancangan yang berbentuk keagamaan seperti ini. Jadi kita yakin atas kredibiliti itu dan alhamdulillah RTM juga bersetuju dengan cadangan yang telah kami ajukan kepada mereka. Okey, Ustaz Azhar, mungkin sebelum ini Ustaz dah terbiasa dengan program-program berunsur keagamaan. Tapi adakah ini kali pertama Ustaz mengendalikan program berbentuk travelog, Ustaz? Pertama bila Tuan Haji amanahkan rancangan ini pada saya agak berat menerima sebab rancangan agak berat. Berat kenapa? Kerana membincangkan isu ilmiah, kan, membincangkan tentang mazhab. Tapi atas kepercayaan dan kita mengharap Allah Taala mempermudahkan urusan kita dan kami dibantu oleh advisor kami iaitu Dr. Samsul sendiri yang banyak memberi tunjuk ajar khususnya bagaimana para ulama tu cara mereka berfikir, mereka membuat keputusan untuk memudahkan ummah. Dan dalam program ini saya sendiri dapat belajar banyak benda. Terima kasih banyak kepada RTM dan juga Tuan Haji kerana memberi peluang kepada saya. Saya sendiri belajar banyak benda dan tentunya penonton akan belajar banyak benda lagi. Bagaimana keterikatan kita dengan ulama. Kita takkan boleh berpisah dengan ulama. Macam mana ulama bijaknya mereka menjadikan Al-Quran, As-Sunnah sebagai satu benda yang disaring dan keluarnya hukum-hukum yang dapat kita jadikan panduan dalam kehidupan. InsyaAllah dalam ikhtilaf akan dibicarakan hal tersebut. Wow, so pastinya banyak yang akan kita belajar bersama dengan pengisian yang dibawa nanti dalam ikhtilaf ini. Okey, Ustaz Azhar, sepanjang penggambaran 20 hari. Saya macam terkejut juga sebenarnya 20 hari masa yang sangat singkat untuk siapkan doku ataupun travelog doku ini. Jadi apa antara pengalaman-pengalaman yang mungkin tak boleh dilupakan sepanjang penggambaran ini?
pertama sekali pengalaman kita melihat culture. Sebelum ni kita tengok perbezaan budaya kan. Tapi kali ini kita melihat perbezaan pengamalan itu sendiri. Masalah kalau di Morocco negara yang sejuk masa kami sampai itu suhunya sangat sejuk kan, dan pernah ada mencecah hari yang negatif. Jadi antara cara orang sana nak menghilangkan sejuk ataupun nak kawal suhu badan, mereka makan dipanggil halazun. Kita sini panggil sibuk babi. Jadi kita mazhab Syafi'i haram makan benda tersebut. Tapi mereka di sana tak ada masalah. Kan? Jadi benda itu menjadi satu pengalaman kepada kita. Kan macam mana mazhab itu mengendalikan hukum. Dan bila ke Mesir pula kita dapat lihat macam mana pengamalan mazhab-mazhab yang pelbagai. Tapi dengan kepelbagaian mazhab tersebut dikontrol oleh ulama. Ada institusi, ada majlis fatwa mereka yang mengawal hukum-hukum supaya dapat diselaraskan kepada masyarakat dengan begitu baik. Yang saya nak cerita adalah hebatnya ulama kita. Perlunya kita bergantung dengan ulama sebab ikhtilaf juga antara objektifnya adalah hari ini kan kita lihat macam-macam orang kan. Kadang-kadang ada yang tak nak bergantung lagi dengan ulama, nak terus baca Quran, nak faham sendiri, nak baca hadis faham sendiri. Tapi ikhtilaf ini membawa penuntut untuk memahamkan kita perlunya kita bergantung dengan orang yang ada autoriti agama, yang ada autoriti keilmuan, iaitu ulama. Masya-Allah. Wow. So pastinya kita nak ketahui juga sepanjang penggambaran dan juga pengembaraan ini, apa antara cabaran utama untuk menghasilkan satu naskah yang benar-benar memberikan impak kepada penonton? Baik, ya, saya selaku penerbit dan juga saya juga selaku production manager ataupun pengurus produksi untuk rancangan ini. Sudah tentunya cabaran yang paling utama ialah apabila kami mengadakan penggambaran di luar negara. Itu cabaran yang paling utamalah. Sebab bila kita sebut luar negaranya, yang paling utamanya tentulah keadaan cara bekerja dan budaya kerja dan budaya hidup yang ada di tempat yang kami nak buat penggambaran berbeza dengan apa yang ada dengan kami. Cara bekerjanya berbeza, cara kefahaman atas apa yang kita nak sampaikan juga berbeza. Jadi timbul juga kadang-kadang dalam satu ketika berlaku kesilapfahaman. Tetapi alhamdulillah kami selamat pulang kan, dan kami selamat pulang bersama dengan rakaman penggambaran yang lengkap alhamdulillah. Sebab kita juga sambung penggambaran ni bukan hanya di luar negara sahaja. Selepas daripada itu lebih kurang kita masa antara 14 ke 20 hari kita sambung penggambaran di tanah air. Sebab konten utama yang dalam rancangan ini ialah bila kita melihat, saya sebutkan daripada awal tadi, kita kata kita nak lihat pengamalan mazhab di luar, tetapi yang penting ialah di hujung setiap segmen ialah kita nak tunjukkan kenapa kita di Malaysia ini mengamalkan mazhab Syafi'i. Sebab itu di segmen yang ketiga kita ambil pandangan dan ketetapan yang dibuat oleh ulama-ulama di Malaysia. Sebab itu kita tutup setiap episod tu kita rangkumkan dengan kata-kata ataupun pandangan daripada mufti atas setiap masalah yang kita utarakan daripada segmen awal tu. So di hujungnya kita lengkapkan dengan pandangan mufti. Antara mufti yang kita temu ramah ialah Mufti Wilayah Persekutuan Datuk Dr. Loman, kemudian Mufti Selangor Datuk Anhar Mopir, kemudian Mufti Pahang dan beberapa ulama-ulama yang tanah air yang mana mereka ini bertindak selaku pengawal dan selaku autoriti. Seperti yang disebutkan oleh Ustaz Zahar tadi, mereka inilah yang mengawal keberadaan pengamalan mazhab Syafi'i di tanah air. Okey, dalam ruang masa yang ada ini kita nak bagi ruang kepada Ustaz. Kita war-warkan kepada seluruh masyarakat Malaysia kenapa mereka wajib menonton Ikhtilaf ini. Vlog-vlogku yang pastinya cukup istimewa, dekat dengan hati Ustaz sendiri. Baik, insya-Allah. InsyaAllah rancangan Ikhtilaf ini akan bersiaran bermula esok Tuan Haji ya. InsyaAllah kita akan bersiaran di Best TV dan juga di aplikasi RTM sendiri. Ya, betul. Dan insyaAllah para penonton sekalian, rebutlah peluang ini. Ramadan ini kita jadikan sebagai bulan untuk kita menambah ilmu dan termasuklah ilmu kita dapat melihat kepelbagaian mazhab Islam itu sendiri. Dan di akhir rancangan tersebut kita akan rasa bersyukurnya kita ada ulama khususnya di tanah air kita ini yang mengikat kita dengan hukum hakam, yang memudahkan kita. Tak perlu lagi kita nak faham hukum tu dengan cara kita kena baca Quran nak faham, baca hadis nak faham, bukan kemampuan kita lagi. Maka dengan jasa ulama ini dapat kita faham semua. Ada 13 episod ini 13 isu dirangkumkan dengan begitu cantik oleh para ulama. Alhamdulillah. Wow, alhamdulillah. Bukan sahaja membawa kita mengembara ke negara-negara yang cukup indah dari segi pemandangannya, malah juga untuk kita mendekati ulama-ulama besar dan juga untuk kita melihat apa antara intipati ataupun pengisian utama yang akan disampaikan
disampaikan khususnya sempena bulan Ramadan. Jadi sekali lagi kita war-warkan kepada anda semua, ini merupakan travelog doku yang wajib anda tonton di saluran berita RTM sempena bulan Ramadan ini, iaitu akan bermula esok setiap Isnin hingga Jumaat jam 6 sehingga 6.30 petang, siaran ulangan pada 5 sehingga 5.30 pagi. Oh wow, sebelum waktu berbuka dan juga waktu sahur. Okey. Ini merupakan satu perkongsian menarik. Mungkin selepas ini mungkin ada lagi ikhtilaf untuk episod yang akan datang. Kami sangat-sangat berbesar hati sekiranya RTM ingin menyambung rancangan ini sebab banyak lagi perkara-perkara yang saya rasa harus dan wajar dikongsikan dengan khalayak, dan isu ini adalah isu yang evergreen. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada kedua-dua tamu kita, Tuan Haji Muhammad Yusri Muhammad Yusof, selaku penerbit, dan juga Ustaz Azhar, pengacara program. Selamat maju jaya kita ucapkan. Dan sepastinya penonton, hari ini kita masih lagi memberikan gambaran dan juga semangat hari pertama persekolahan. Tapi kalau di sekolah-sekolah berada dalam kumpulan A, hari ini merupakan hari yang kedua, khususnya bagi negeri Kelantan, Terengganu, Kedah dan juga Johor. Jadi kita nak tinjau situasi hari kedua sesi persekolahan Kelantan 2024-2025 bersama dengan Amirul Hafiz Rosli yang berada di Kota Baru, Kelantan. Silakan. Baik, terima kasih rakan tugas di Selamat Pagi Malaysia. Sekarang ini saya lintas langsung, saya bawakan khas untuk anda di Sekolah Kebangsaan Kubang Krian 3 untuk sesi persekolahan 2024-2025. Dan untuk perincian berkenaan dengan pembukaan sesi sekolahan di Kelantan ini, kita bersama dengan Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan, iaitu Datuk Muhammad Zamri Abdul Aziz. Apa khabar, Datuk? Alhamdulillah, terima kasih banyak. Terima kasih kerana sudi untuk bersama kami untuk hari ini, Datuk. Macam mana Datuk melihat secara keseluruhan sesi pembukaan sekolah di Kelantan untuk bermula semalam, Datuk? Alhamdulillah, kalau kita lihat dari segi sesi persekolahan di negeri Kelantan, khususnya untuk kita fokuskan kepada sekolah-sekolah yang ada, 595 buah sekolah, alhamdulillah semua berjalan lancar pada hari semalam, pada hari pertama pembukaan, dan ada juga sekolah-sekolah rendah yang menggunakan maskot untuk menyambut anak-anak kita. Dan saya juga melihat pihak ibu bapa juga cukup berpuas hati dengan penerimaan ataupun sambutan yang diberikan oleh pihak sekolah kepada anak-anak mereka setakat ini. Dan tidak ada isu-isu yang berlaku, dan saya cukup berterima kasih pada pihak sekolah, khususnya guru-guru, pihak PIBG yang banyak membantu, juga kepada rakan sekolah iaitu PDRM dan juga agensi-agensi lain terlibat yang telah bersama menyambut anak-anak kita pada hari pertama persekolahan semalam. Terima kasih. Okey, sekolah yang dibuka semalam, Datuk, berapa murid sekolah rendah dan berapa murid sekolah menengah yang sudah berdaftar untuk semalam? Okey, setakat semalam yang kita lihat ada juga sekolah-sekolah yang mungkin tidak penuh lagi yang dari segi kehadiran mereka untuk hari pertama. Ada yang ada sekarang untuk data yang ada sekarang. Bagi sekolah rendah kita mempunyai ataupun telah pun ada murid-murid kita seramai lebih kurang 132,837 orang bagi sekolah rendah, manakala bagi sekolah menengah dalam 115,644 orang. Anak-anak kita telah pun berada di sekolah pada hari semalam, dan insya-Allah akan pada pandangan kami keadaan ini akan terus meningkat pada masa ke semasa, khususnya dalam keadaan sekarang di mana pada minggu pertama persekolahan ini kita lebih memfokuskan kepada keadaan atau suasana untuk menyeronokkan pelajar. Dalam masa yang sama kita memberikan pada pelajar ini atau anak-anak murid kita ini keadaan yang mereka bersama rakan-rakan menyeronokkan diri dulu, biasakan dengan keadaan sekitar di sekolah, dan khususnya contoh sebagai sekolah ni lah, kita mereka telah mengadakan pada hari semalam hingga pada hari ini dengan senam robiknya, penyertaan anak-anak murid mereka pada setiap masa sepanjang mereka berada di sekolah seminggu pada minggu pertama persekolahan. Dari tahniah pada pihak guru besar dan juga semua pentadbir PIBG daripada SK Kubang Krian 3 ini. Okey, Datuk, terima kasih kerana sudi untuk bersama Selamat Pagi Malaysia untuk pagi ini. Saya kira itu saja perkongsian yang dapat saya kongsikan di Sekolah Kebangsaan Kubang Krian 3 ini. Saya lihat di belakang ini sangat meriah untuk hari kedua. Suasana dia cukup meriah lagi. Ada yang tarik beg tadi, ada yang menangis, ada yang ketawa. Jadi suasana itu akan kekal hingga ke hujung sekolah nanti, insya-Allah. Jadi kita terus bersama dengan rakan tugas yang akan sabar. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kun sekali.
Okey, baik. Terima kasih kepada rakan penyampai kita yang sudah pun berkongsi berkenaan apakah yang berlaku di sekitar persekolahan di sana. Jadi hari ini kami nak kongsi kepada anda berkenaan dengan tilam Herbal Fame. Jadi hari ini selalunya kita bersama dengan seorang wanita jurucakap ni, tapi hari ini kita bersama dengan seorang jejaka untuk berkongsi kepada anda berkenaan dengan tilam Herbal Fame ini. Kita perkenalkan Nadia Nordin. Hari yang mulia telah pun tiba. Terus masuk-masuk, ia teringat memori muzik video raya kita. Amboi. Itu nantikan sama-sama ya. Muzik video raya. Muzik video raya ya. Assalamualaikum Syu dan juga semua penonton. Selamat pagi Malaysia. Alhamdulillah Double N kembali lagi ya. Pejam celik. Esok kita nak berpuasa dah. Tapi Syu, saya teringat lagi Syu. Ya, kenangan Syu di muzik video raya kami. Syu katanya dia mengalami situasi yang seram, sejuk, panas. Panas tu sebab berjemur ya. Tapi yang ada seram sejuk tu berlaku, katanya lah Munawar cerita, katanya ada berlaku pintu masa dekat rumah syuting tu ya, terbuka dengan sendiri. Tak tahulah kalau Munawar tipu saya betul ke Syu. Itu nanti saya tulis kat Instagram saya, betul ke tak? Sebab itulah Syu sampai tak lena tidur katanya. Macam mana ni Double N? Ada pula di antara kita ya pasangan penonton Selamat Pagi Malaysia yang tengok sekarang ni, nama dia Ahsan dan juga Wawa. Puan Wawa katanya nak terima anak tak lama lagi, jadi nak perlukan tilam yang selesa. Abang Hassan pun nak pastikan isterinya berada dalam keadaan yang selesa semasa dalam pantang. Dan juga Haji Faiz Syauqi kita. Dia di mana pula tu? Dia di bulan Ramadan ni dia kata nak tilam yang selesa sebab nak bangun tu nak buat tahajud. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Saya pun kata kalau boleh sedekahkan pahalanya sedikit kepada saya, insya-Allah kita akan dapat keberkatan di bulan Ramadan ini. Jadi kepada anda semua penonton-penonton Selamat Pagi Malaysia, kami di Herbal Fame membawakan tawaran yang hebat, tilam yang berkualiti untuk 3 situasi tadi kami dapat ya untuk anda, membantu anda untuk menyelesaikan masalah tidur tak lena. Jangan risau, kami akan bawakan promosi yang hebat Syu. Ya, yang penting sekarang ni promosi dia beli tilam, bayar sekarang ke nombor akaun kami, anda dapat 2 hadiah. Hadiah apa? Dapat air fryer Syu. Air fryer dan juga bantal herba yang mengandungi 3 herba dalam dia. Okey. Jadi di musim yang panas ni kan, tilam kami ni seperti anda sedia maklum, dia mempunyai apa? Anti peluh. Lepas tu pula anti hama dan juga anti pepijat. Jadi kepada anda semua yang mudah untuk berpeluh, apabila anda mengeluarkan peluh yang banyak, tilam kami akan mengeluarkan aroma haruman yang wangi sebab dia menggunakan bunga-bunga yang terpilih. Jadi kepada anda semua, catat nombor ini terlebih dahulu, 0194144288. 0194144288 untuk rebut promosi kita pada hari ini. Yang kami bawakan adalah 2 jenis tilam ya. Ini salah satu daripadanya. Ini adalah tilam Herbal Fiber 2 layer Syu. Sebab itulah nampak atas ni boleh dibuka dan juga bawah ni tak boleh buka ya Double N. Yang ada lagi satu tu ya, itu Herbal Zalina Double N ya. Tilam Herbal Zalina tu boleh kita serap dia. Kalau yang ni memang kita dah cantumkan untuk 2 layer. Maknanya bila sebut 2 layer dapat 2 kali ganda ramuan herba yang kita guna pakai ya. Dan juga tilam ini kalau di pasaran bagi tilam Herbal Fiber 2 layer ketebalan 8 inci dan saiznya pula adalah queen size, harga di pasaran RM2,000 lebih. Tetapi pada hari ini kami jual dengan harga yang kasih sayang penuh ramah, iaitu harganya adalah hanya RM1,799 sahaja. Manakala tilam lagi satu pula, tilam Herbal Zalina, ketebalan 8 inci juga Syu. Dan juga keluasannya saiznya adalah saiz queen size. Harganya di pasaran adalah RM1,800 lebih. Tetapi hari ini kami beri RM1,399. Jadi kepada anda semua, untuk dapat promosi hebat ini, syaratnya anda perlu hubungi iaitu WhatsApp ke nombor 019-4144-288 untuk membuat tempahan dan bayaran terus ke nombor akaun kami pada hari ini. Jadi kepada anda yang membuat pembayaran secara COD, tak dapatlah untuk menikmati hari ini punya promosi, iaitu promosi terhad daripada Herbal Fame yang anda dapat miliki, iaitu anda dapat air fryer dan juga anda miliki bantal herba daripada kami. Tengok dah dapat tilam yang selesa
ni Shu. Boleh ya? Mailing boleh duduk. Dia panggil aku mailing hari ni. Mailing boleh duduk di sebelah sana ya. Okey, mari kita cuba, mari kita cuba. Mari duduk. Tengok adik baru habis SPM, penat-penat lah perah otak ni menjawab SPM. SPM dah habis lama, double N. Ya, tapi ni sesi sekolah baru. Jadinya nak selesanya dapatlah tilam baru ini. Ibu bapa di luar sana, kalau boleh bagi anak-anak yang nak pastikan anaknya dapat tidur yang berkualiti, tilam kami membantu anda. Sebab apa? Semua peringkat usia dapat menggunakannya dan sangat terbaik bagi anda yang dalam pantang, bagi yang pernah menjalani pembedahan, baru saja selesai menjalani pembedahan dan perlukan tilam yang selesa, inilah tilamnya. Sebab struktur dia sangat selesa. Macam tadi kita mula-mula duduk, bila Nadia duduk hujung sana, saya duduk sini tak rasa bergoyang-goyang, selesa, lembut. Tepat sekali Syu. Itulah dia kelebihan tilam kami. Bagi anda yang memiliki tilam herba Zalina ataupun tilam herba fiber daripada Herba Fem ini, apabila anda berada di atas tilam kami ini, sekiranya pasangan suami isteri ya, ada seorang tu memanglah dah lah berdengkur, duduk tak diam pula Syu ya. Malam-malam kalau tidur dia bersilat. Itulah. Kalau kena dengan Syu, Syu balas balik. Sebab Syu ada seni pertahankan diri. Dia macam Chun-Li ya. Jadi kepada anda semua, kalau guna tilam ini memang betul. Pelanggan-pelanggan kami banyak yang berikan feedback, katanya tilam ini orang di sebelah ya, kalau ganas-ganas pun tak dia rasa. Maknanya kita baring kat sebelah ni selesa je. Betul. Sedar-sedar kita dah sambung tidur sahur, sedar-sedar dah berbuka. Jangan macam tu ya. Kita bulan Ramadan ni kita nak perbanyakkan ibadah kita seperti Haji Faiz Syauqi kalau boleh kita nak ya. Jadi kepada anda semua, ayo rebutlah peluang ini. Jangan tunggu lama-lama. Anda boleh terus hubungi kami di talian 019-4144-288. 019-4144-288. WhatsApp terus ya. WhatsApp, tunjukkan bukti pembayaran dia. Syu, sebab takut kan kena scammer. Betul-betul. Ni Nadia ada yang tanya, macam mana kalau nak try sentuh, nak tengok tilam ni, ada tak kilang yang dia boleh pergi? Ada, tapi kilang kami berada di Kedah dan juga Perak. Kalau anda nak tengok gambarnya ataupun nak sentuh betul-betul, kami boleh bagi lokasinya ya. Tapi kalau dari segi minyaknya kena tanggung sendiri. Yang mana dekat-dekat dengan area tu bolehlah pergi tengok. Ya, betul. Ada di showroom kami. Jadi hubungi saja, WhatsApp saja nak tahu lokasi katanya. Saya nak pergi juga sebab ya ada betul Syu. Ada di antara kita jadi macam Mak Jemah pula ke depan ni kan nak bercerita kan. Sambil apa tu potong-potong bawang kita nak cakaplah. Betul tu Syu, ada di antara kita memang nak pergi ke kedai. Kalau tidak dia tak nak beli. Dia cakap faham lah kan. Memang betul sungguh weh. Kadang di antara kita ni memang tengok TV tak puaslah double N je betul ketok lembutnya. Kadang pedoh je cerita dia. Tak, bukan tak pedoh betul. Betul-betul khabar benda betul ni, benda benar. Jadi kalau awak betul-betul nak pergi ke showroom, boleh pergi ke Kedah. Nanti ataupun WhatsApp saja nombor telefon 019-4144-288. Nanti tim Keh tu nanti akan jawablah mesej-mesej awak tu semua ya. Jadi yang penting sekarang ni anda perlu lebut ya. Lebut pun boleh yang mailing saya pun berjangkit sekarang ni mailing. Yang kepada anda perlu rebut peluang keemasan sekarang, promosinya dapat air fryer, dapat pula bantal herba ini. Bantal herba ini mengandungi 3 herba. Jadi jangan lepaskan peluang ya. Anda perlu WhatsApp 019-4144-288 untuk dapatkan promosi untuk 2 barang percuma ini. Anda perlu membuat pembayaran terus ke nombor akaun kami. Buat tempahan, bayar terus ke nombor akaun kami dan tunjukkan resit bukti pembayaran. Apa lagi Syuhah? Ni penerbit kita tanya ni apa benda ni? Penerbit kita pun sabut apa ni? Ya, apa ni sabut apa ni? Inilah dia ya ramuan yang kita guna pakai. Tilam kami ni diselang-selikan dengan herba. Sebab itulah bila kita tengok keadaan dalamnya, sempat pula Syu godek-godek ya. Bila Syu buka tadi, baguslah betul lah kita nak tunjuklah ni kepada penonton ya. Ni sebenarnya dia untuk memastikan struktur badan anda tidak tenggelam ya. Penggunaan ramuannya dalam ni kita letak pula herba dan pastinya untuk membetulkan bahagian belakang kita Syu. Sebab kalau terlampau lembut ya, tilam kadang beli berbelas ribu tetapi lah bila baring je tenggelam. Katanya seronok macam tenggelam dalam laut kan? Ya tidak, jangan. Itu menyebabkan badan anda melengkuk. Jadi bila melengkuk, struktur belakang ini berada dalam posisi yang salah. Jadi kepada anda semua, bila anda dah tengok struktur dalam tilam ini yang telah pun Syu kantoi kan? Telah Syu buka kan? Betul lah, bagus. Ini untuk tunjuk ya. Untuk memastikan anda selesa. Jadi hubungi ya. WhatsApp saja
01941442288. Oh, dah nampak dah tu abang tu berkepak berkepak tandanya double N cukup di situ saja. Dan kesempatan ini saya ucapkan terima kasih Syu dan juga penerbit Selamat Pagi Malaysia beri ruang kepada kami. Selamat menjalani ibadah puasa. Okey, terima kasih Nadia. Anda boleh hubungi talian tertera untuk mendapatkan tilam Herbal Fame dan juga maklumat lanjut. Dan juga ni free air fryer ni untuk pelanggan-pelanggan yang menghubungi talian tertera untuk mendapatkan tilam Herbal Fame. Terima kasih Double N hari ini bersama kita. Sama-sama. Terima kasih juga Syu Ya, biarkan Double N dan air fryernya sebab dia bukan labu-labi, dia tak boleh terjun ke dalam laut. Kita nak bawa anda ke Met Malaysia untuk kita tinjau ramalan cuaca hari ini bersama dengan rakan penyampai di sana. Silakan. Salam Malaysia Madani, kembali bersama Met Malaysia untuk laporan cuaca terkini. Dimulakan dengan tinjauan carta angin permukaan, dapat diperhatikan di kebanyakan kawasan di rantau negara, angin timur laut bertiup di hampir keseluruhan kawasan. Dengan diperhatikan, terutamanya di sekitar negeri Perlis, utara negeri Kedah, di kebanyakan kawasan negeri Kelantan, Terengganu, Pahang, utara Sarawak serta di hampir keseluruhan kawasan di Sabah, kelajuan angin bertiup dengan kelajuan sederhana di antara 20 hingga ke 30 km sejam. Sementara itu, di kawasan yang lain, angin bertiup lemah dengan julat antara 10 hingga ke 20 km per jam. Buat masa ini, tiada amaran kencang dan laut bergelora yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Dengan keadaan tiupan angin ini, keadaan cuaca kurang hujan berpotensi untuk berlaku dan berlanjutan dalam beberapa hari akan datang di hampir kebanyakan negeri di sekitar Semenanjung dan hampir keseluruhan kawasan di Sabah. Sementara itu, keadaan cuaca hujan berserta ribut petir masih lagi berpotensi untuk berlaku di sekitar bahagian selatan dan pedalaman Sarawak, berikutan tiupan angin yang menumpu di sekitar bahagian pedalaman dan juga selatan Sarawak. Seterusnya pula, kita beralih kepada tinjauan keadaan status cuaca panas. Buat masa ini, terdapat 2 daerah di Kedah berada di tahap pertama, iaitu di sekitar daerah Kota Star dan juga Pokok Sena. Dan dalam masa yang sama juga, 2 daerah di Sabah berada di tahap berjaga-jaga, iaitu di daerah Nabawan dan juga Tawau. Tahap pertama dikeluarkan dengan suhu maksimum harian yang direkod di antara 35 hingga ke 37 darjah Celsius untuk 3 hari berturut-turut. Orang awam diminta untuk mengurangkan aktiviti di luar kawasan rumah serta minum air dengan secukupnya. Kita beralih pula dengan tinjauan keadaan cuaca terkini di sekitar Semenanjung. Paparan radar menunjukkan keadaan cuaca baik dan cerah dan tiada hujan di kebanyakan kawasan di sekitar Semenanjung, yang keadaan ini kami jangkakan boleh berlanjutan sehingga ke awal petang nanti. Sementara itu di Sabah dan juga Sarawak, pada ketika ini keadaan cuaca cerah dan tiada hujan di kebanyakan kawasan di sekitar Sarawak dan juga Sabah. Namun keadaan cuaca hujan di beberapa kawasan masih lagi dicerap di sekitar bahagian Kuching yang dijangkakan akan beransur reda sedikit masa lagi. Seterusnya pula, pada sebelah petang, Met Malaysia menjangkakan keadaan kurang hujan terutamanya di kebanyakan kawasan di sekitar Semenanjung Malaysia. Namun masih lagi berpotensi untuk berlaku hujan di beberapa kawasan terutamanya di negeri Johor serta di sepanjang kawasan pedalaman, iaitu pedalaman negeri Perak dan juga pedalaman negeri Selangor. Begitu juga di keadaan di Sabah, pada sebelah petang nanti keadaan dijangkakan kurang taburan hujan namun masih lagi berpotensi untuk berlaku di sekitar bahagian Tawau dan juga di bahagian Sandakan. Sementara itu di Sarawak pula, keadaan cuaca hujan dijangkakan akan berlaku pada sebelah petang di hampir kebanyakan bahagian di bahagian selatan dan juga pedalaman Sarawak, yang mana keadaan cuaca hujan terutamanya di bahagian selatan dan juga pedalaman dijangkakan boleh berpotensi untuk berlanjutan sehingga ke waktu malam. Baiklah, untuk mendapatkan info cuaca terkini, boleh ikuti kami di Facebook, Instagram, X serta YouTube rasmi Met Malaysia. Sekian daripada saya, Ruzamin Pilus. Assalamualaikum.
Seronok. Seronok. Nak jumpa kawan-kawan ke jumpa cikgu? Jumpa kawan. Jumpa kawan? Kawan ramai ke dekat sekolah? Kau ramai. Sesi persekolahan bermula. Yang paling gembira pastinya kanak-kanak dan pelajar yang bakal menduduki penggal pertama tahun ini. Membeli dan menyediakan barangan persekolahan antara aktiviti yang paling dinantikan. Kru RTM ke sekitar ibu kota bagi berkongsi rasa teruja kanak-kanak dan ibu bapa ini. Rasa happy, best. Rasa gembira kalau dapat kawan baru. Jumpa dengan cikgu, kenal dengan kawan baru. Dah siap ke persiapan sekolah? Bagi sekolah semua dah beli ke? Dah. Ya. Tinggal kasut. Kasut. Baju. Lepas tu beli beg baru. Lepas tu beli kasut baru. Jumpa kawan baru. Happy lah. Teruja. Ada juga. SK Bangsa. Jumpa kawan-kawan balik. Jumpa cikgu. Okey, macam persiapan sekolah memang setakat sekarang ni dah 100% ada ke? 100%? Yakin? Siap. Yakin, dah siap. Saya rasa gembira jumpa kawan-kawan. Hari ni beli songkok je. Kenapa masuk seronok sangat nak masuk sekolah hari Isnin tu? Sebab dapat jumpa banyak kawan, dapat jumpa cikgu. Lain-lain lah. Setiap satu. Satu, Aisyah tengok KFC. Aisyah, bye-bye sikit kat KFC. Bye. Aisyah, happy tak? Gembira tak nak masuk sekolah darjah 1? Happy. Kenapa? Kenapa seronok sangat nak masuk sekolah tu? Sebab best ada cikgu. Dapat jumpa kawan baru. Sekarang ni kita dah 80%. Ya, selebih itu orang rumah saya menjahit dah. Saya percaya kumpulan barang sekolah, macam baju sekolah. So anak-anak saya kami ni dia ada yang sekolah agama dan juga sekolah rendah. Nurul Husna Bukhari, RTM. Okey, itu antara gelagat anak-anak kecil kita yang sangat teruja untuk membeli barang persiapan persekolahan kan. Rata-rata dalam mereka tu tadi menyatakan cukup teruja nak pergi ke sekolah ni sebab apa? Dapat jumpa kawan-kawan. Kenapa budak-budak ni kan disuka main, jumpa kawan-kawan. Jadi itu sebenarnya boleh menjadi salah satu pemangkin untuk menggalakkan mereka ke sekolah sebenarnya. Jadi secara tidak langsung mereka akan ke sana. Kononnya dengan niat asalnya nak bermain dengan kawan, tapi sebenarnya mereka akan ke kelas dan juga belajar. Jadi dapat dua-dua. Dapat juga berjumpa dengan cikgu pula tu. Pastinya setiap daripada kita ni ialah mempunyai hubungan yang rapat dengan cikgu. Ada subjek kegemaran, cikgu kegemaran kita. Itu yang pasti yang akan buat kita teruja untuk datang ke sekolah. Okey, sekarang ini kita nak membawa anda ke cerita Pagi Negeri Sembilan. Ialah kita sedia maklum esok umat Islam akan memulakan ibadah puasa, bulan puasa, dan pasti bulan Ramadan ini satu bulan yang sangat dinanti-nantikan oleh kita semua. Jadi kita nak tinjau keadaan di Negeri Sembilan iaitu berkenaan dengan tinjauan Mantai Ramadan. Kita nak bersama dengan rakan penyampai kita Hana Adlin Nasatiun Ahmad untuk perkongsian cerita pagi dari Negeri Sembilan. Silakan. Baik, terima kasih. Saya kini berada di Pasar Tani Paroi, Seremban Negeri Sembilan yang merupakan salah satu daripada pasar tani yang menjadi tumpuan orang Negeri Sembilan, terutamanya orang-orang yang berada di Seremban ini. Dan hari ini untuk makluman anda semua merupakan hari mantai kepada orang-orang Negeri Sembilan, dan untuk itu saya nak bersama-sama dengan pengerusi Pasar Tani Paroi Jaya Seremban Negeri Sembilan, Cik Saiful Muhammad Yunus. Kita nak tanya dia, apakah yang dimaksudkan oleh mantai bagi orang Negeri Sembilan ni? Mantai ni istimewa dekat Sembilan bila kita menengok anak hari bulan. Itu yang ada dekat Negeri Sembilan tu. Hari mantai.
istimewa. Dengan kita punya ada jualan-jualan yang istimewa, daging, ayam semua. Di tempat kami ni ada daging salai, ada jerangin, ada tulang. Itu yang buat kita Kek Sembilan ni istimewa yang tak ada dekat tempat-tempat lain. Biasanya orang Negeri Sembilan ni dia masak apa untuk menyambut mantai ni? Yang utama kali kalau daging macam ni dia orang buat rendang ni. Istimewa dia orang buat rendang. Daging tu dia orang buat rendang istimewa. Rendang Negeri Sembilan tu memang tak ada lawan dengan kata orang. Okey tuan, terima kasih. Baik, saya nak bersama-sama pula dengan salah seorang daripada orang kata pelanggan lah yang datang pada hari ini untuk barangkali nak membeli kelengkapan untuk menyediakan mantai untuk menyambut anak-anak pulang. Okey Kak, mungkin Akak boleh kongsi sikitlah hari ini Akak datang ni Akak beli apa dan apa plan Akak nak masak pada hari ini? Hari ini hari mantai, jadi hari ini aku beli tulang sikit. Tak tahulah rasanya macam nak buat sup. Rendang tu sok kayu lah soal lumut. Ni hari ni belilah dapat lah. Dalam 2 kilo lebih untuk anak-anak makan nak kayu. Sok lagi dia orang nak balik. Dah kayu nak poso. Sok 2 hari lagi dia orang nak balik dah. Tu lah cadangan nak masak sup. Biasa Akak masak apa kegemaran anak-anak untuk mantai ni biasanya? Kalau mantai ni dia daging tu baik masak lompap ko, tulang tu baik masak sup. Kadang tu rendang tu kalau nak bawa bekal budak-budak balik lah masuknya balik. Kau nak balik kojo, nak balik mesti simpan lama sikit lah kalau dah balik buku nanti. Sahur. Biasa mantai ni memang Akak memang wajib adakan mantai ke apa? Biasa macam tu lah. Antara mak itu makin macam tu. Sampailah ke kita ni. Atau bawa-bawa dah macam jadi macam. Entahlah. Orang ni mesti memang macam tu lah deh. Nak kayu, nak mantai, nak poso, mantai, nak kayu. Macam tu lah deh. Ayo. Okey Kak, terima kasih Kak. Okey. Baik, itu saja yang dapat saya kongsikan bersama anda dari Pasar Tani Paroi Seremban Negeri Sembilan sempena mantai untuk orang-orang Negeri Sembilan ini. Kembalikan Kak Sapuri. Terima kasih. Silakan. Okey, terima kasih Hana atas perkongsian daripada Negeri Sembilan. Yalah, sekarang ini bukan saja kita lihat ibu bapa sibuk membuat persiapan persekolahan anak-anak, tapi juga sekarang ini ibu bapa khususnya umat Islam sedang sibuk membuat persiapan untuk menjelang Ramadan yang bakal menjelang tiba esok hari. Ya, betul. Dalam Ramadan jadi topik kita hari ini berselang-selilah Ramadan sekolah kan. Jadi untuk slot kita topik esok ni kita gabung dua-dua, Ramadan dan juga sekolah. Hari ini kita bawakan seorang pakar psikologi untuk membincangkan bagaimana sebenarnya tentang perubahan ataupun situasi yang perlu dialami oleh anak-anak bila masuk sesi persekolahan baru, lepas tu masuk ke bulan Ramadan. Jadi apakah persiapan dari sudut mental untuk ibu bapa juga di luar sana sedang menonton sekarang ini kan. Kita perkenalkan terlebih dahulu tetamu kita bawa pada pagi ini iaitu Puan Nur Hafizah Ramli, Psikologi Perkembangan Mind Scheme. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih jemput. Sama-sama. Terima kasih bersama kami pada pagi ini. Ialah kita nak membantu ibu bapa di luar sana. Ialah kita lihat perubahan situasi, khususnya mungkin ada anak-anak yang baru memulakan sesi persekolahan hari ini, lagi murid-murid darjah 1. Ialah kita nak fahami dari segi perubahan psikologi mereka, pemikiran mereka. Bagaimana kita nak bantu ibu bapa di luar sana dalam menghadapi situasi hari pertama persekolahan dan juga esok hari kedua persekolahan merupakan puasa. Hari pertama puasa. Betul. Okey, baik. Sebenarnya kan bila kita sebagai psikologis perkembangan lah kan, bila kita cakap pasal anak, sebenarnya suka untuk saya sendiri sentuh tentang ibu bapa juga, especially first time parents kan, yang anak yang pertama kali masuk sekolah kan, mereka pun perlu ada fasa transisi sama juga macam anak. So yang penting untuk ditekankan adalah parents menyediakan satu fasa transisi untuk anak ke sekolah. Walaupun anak tu dah lama sekolah ke ataupun baru nak mula sekolah, kan dah cuti sebulan. Betul. Terlalu lama kan, perubahan rutin dan sebagainya. Jadi kena ada fasa transisi lah. Yang kita tekankan kat situ. Even parents pun sendiri kan kena ada fasa transisi. Itu yang perlu disediakan lah. Contohnya 2-3 minggu, 2 minggu ke seminggu sebelum masuk sekolah kena tidur lebih awal kan, rutin tu kena start semula. Sebab kalau kata esok nak sekolah, hari ni baru nak tidur awal, dia tak menjadilah, dia tak bersedia secara psikologi. Walaupun difahamkan seminggu pertama ni tak ada sesi akademik kan, tapi masih orang kata apa, bila pergi sekolah ada peraturan kena ikut, kena bersosial kan dengan cikgu dan sebagainya, tu ada persediaan lah. Fasa transisi tu penting untuk orang kata kita sediakan secara psikologi lah. Sebab psikologi ni dia emosi dan tingkah laku.
Selain daripada bersedia emosi, kena bersedia tingkah laku. Kalau kita selalu cuti sekolah tu dengan game ke, dengan gadget, tiba-tiba tak pernah pergi petang-petang exercise ke kan. Tu tiba-tiba nak kena bangun pergi sekolah, so stamina tu tak ada. So kena bersedia dari segi emosi dan juga tingkah laku lah. Apa sebenarnya antara di sebalik penjelasan psikologi anak-anak yang menangis waktu hantar hari pertama sekolah, ataupun kalau kadang-kadang ada yang hari pertama okey, hari kedua menangis kan, ragam macam-macam lah kan. Menangis tu antara salah satu contoh lah kan. Penjelasan dari sudut psikologinya untuk kita memberikan pemahaman kepada ibu bapa kenapa anak-anaknya berkelakuan sedemikian. So pertama sekali ibu bapa kena faham bahawa anak-anak dia ada kebimbangan. Kebimbangan ni dia bukan kita kata sentiasa negatif lah kan, tak boleh bimbang dan sebagainya. Kebimbangan tu normal. Dia adalah satu orang kata developmental crisis lah untuk kanak-kanak. So kebimbangan kepada perpisahan, separation anxiety. Biasanya bila first time, kalau yang tak pernah bertadika ke, taska ke kan, yang mak jaga dekat rumah, so nak pergi sekolah tu dia ada satu kebimbangan kepada perpisahan. Dan yang kedua, bila dah hari kedua baru nak menangis contohnya kan. So mungkin dekat situ ada orang kata dia lambat sikit nak merasai perubahan tu. Dia first dia happy kan pergi. Bila pergi sekolah, makan ada time, main ada time kan, kena belajar kan. Kepada peraturan-peraturan tu, orang kata emosi dia baru nak bertindak balas. So dia akan menangis, and kita kata itu adalah completely normal lah. Okay? As long as dia tidaklah memberikan reaksi yang berlebihan, contohnya sampai 2-3 minggu macam tu, menangis yang keterlaluan, yang tu mungkin perlu dapatkan orang kata penilaian atau konsultasi untuk bantu anak lah. Kan? Tak semestinya kita nak kata semua ke arah diagnosis, tidak. Kita kena fahamlah benda tu kan, jumpa psikologis bukan untuk diagnosis. Macam saya mungkin bukan mau kepada diagnosis. Kita ada clinician, kita ada psychiatrist yang mau kepada diagnosis. Tapi macam saya kata, kebimbangan tu normal, semua anak kena ada. Kan, semua anak kena ada. Kalau tak ada tu pun dia boleh jadi sesuatu yang tak normal juga sebenarnya kan. Bercakap berkenaan kebimbangan tu kan. Kadang-kadang kan kita lihat dalam situasi sekarang ini bukan anak yang risau, tapi mak ayah terlebih risau. Mak ayah, betul. Kadang-kadang mak ayah ni overthinking, dia fikir boleh ke anak aku nanti nak berkawan dengan orang, macam mana kalau anak aku nak pergi ke tandas, macam mana anak aku nak berkawan dengan orang lain, nak makan macam mana. Jadi terlalu banyak fikir tu. Betul. Sampai membuatkan satu perkara yang boleh kita gambarkan sebagai anxiety dan sebagainya. Parental anxiety, betul. Zaman perkembangan teknologi ni kan, dia ada pros and cons, dia ada kebaikan dan keburukan. Keburukan dia mungkin bila kita tengok dekat media sosial, semua parents berkongsi pasal anak-anak ke pencapaian akademik dan sebagainya, itu sebenarnya secara tidak langsung atau tak sedar dia menimbulkan parental anxiety, kebimbangan kepada ibu bapa itu sendiri. Kan? Dia tanpa orang kata tak sedar, dia membandingkan anak dia dengan anak orang lain. So itu yang datangnya kebimbangan sebenarnya. Kan? Tapi kebaikannya adalah zaman ni, contohnya kami sebagai psikologis kan, ahli psikologi ni dah sama-sama keluar ke media sosial, so kita orang kata membantu parents kan, untuk memahamkan perkembangan anak macam ni, ada tahap dia kan, setiap anak tak sama, walaupun keluar daripada perut yang sama dia boleh jadi berbeza. Betul. So ibu bapa kena faham yang tu dululah, dan elakkan untuk membandingkan anak kita dengan anak orang lain, sebabnya anak kita dibesarkan dengan persekitaran yang tidak sama dengan kawan-kawannya kan. Jadi apa yang kita boleh buat kalau kata kita nampak ada benda yang kita boleh perbaiki kan, dari segi akademik ke, sahsiah ke dan sebagainya, kita dapatkan bantuan daripada pakar. Kan, so itu salah satu usaha kita lah, daripada kita bimbang tapi kita tak ada buat apa-apa. Kan. Sebab ibu bapa ni kadang-kadang bukannya dia secara sengaja nak membandingkan kan, tapi there's a word, ada term conformity kan, maksudnya kita tanpa sedar tu kan, you tak sedar, you nak confirm dengan orang lain supaya kita sama, kita tak nampak berbeza kan. Itu langsung ibu bapa akan membandingkan anak mereka. But do you agree with this? Adakah puan bersetuju dengan konsep conformity ni yang juga boleh menjadi faktor penyumbang kepada ibu bapa yang jadi macam overprotective, yang terlalu mementingkan ataupun membeza-bezakan anaknya dengan anak orang lain? Betul-betul saya setuju. Memang secara tak sedar kita akan confirm kan. Kita akan cuba untuk masuk. Kalau kata kita berbeza sikit, kita rasa macam tak best kan, berbeza kan. Itu yang orang kata ibu ayah tu sendiri di zaman yang mencabar ni, bukan saja anak kena pergi tuition dan sebagainya. Ibu ayah tu sendiri kalau ada masa cari ilmu. Cari ilmu psikologi yang betul lah. Bukan sekadar sekarang ni banyak studio psikologi juga. Studio psikologi kita nampak macam psikologi tapi dia bukan. Kan, cari ilmu psikologi yang betul, ilmu parenting yang betul
supaya kita dapat mengelakkan kesan-kesan negatif daripada situasi macam tadi. Walaupun kita tak boleh dapat orang kata nak elakkan sepenuhnya, tak payah tengok TikTok, tak payah tengok media sosial, itu mustahil. Tapi apa yang kita boleh buat adalah educate diri kita supaya kita dapat mengurangkan kesan negatif yang berlaku daripada itu kan. Contoh macam anak tengok gadget dan sebagainya. Kita tak salahkan gadget 100%. Tapi kita boleh educate anak kontrol penggunaan gadget contohnya kan. Okey. Untuk situasi esok pula. Hari ini kita dah gambarkan situasi hari pertama persekolahan. Esok pula mungkin lagi mencabar untuk ibu bapa sebab esok merupakan dah bermulanya bulan Ramadan. Jadi bagaimana untuk persiapan mental dan juga fizikal yang boleh ibu bapa berikan kepada anak-anak mereka ialah untuk menempuhi hari persekolahan dalam masa yang sama berpuasa. Bagaimana Puan? Okey, baik. Persediaan macam tadi saya kata persediaan dari segi emosi dan juga fizikal lah kan. Okey, nak menyediakan anak ni kita tak boleh esok nak puasa, hari ni baru kita bercakap tentang puasa. Kita kena faham bahawa kanak-kanak tu dia kena ada satu jangka masa yang tertentu untuk dia biasakan diri. So kita kena bagi tahu kalau nak ajar anak berpuasa, bagi tahu puasa tu apa kan. Bagi maklumat yang cukup untuk anak tahu. Sebab kerana bila anak tak tahu itu yang boleh timbul kebimbangan yang keterlaluan lah. Kan. So nak menyediakan anak puasa pergi sekolah at the same time boleh, tak ada masalah, tapi kita kena ada fasa transisi yang saya kata itu yang paling penting, dan berikan anak maklumat yang patut anak tahulah. Contoh kalau nak puasa, macam saya kata puasa tu apa, pukul berapa kena puasa kan, kenapa kita kena puasa, dan at the same time pergi sekolah kan. So bantu anak untuk at least pergi sekolah tak rasa penat sangat. Contohnya kan rehat kan, kurangkan aktiviti aktif sangat kan, kena bagi tahu dia, kena bagi maklumat. Sama juga macam pergi sekolah yang anak baru darjah 6 masuk darjah 1 kan, so kita bagi tahu sekolah tu apa, okey ada jadual apa kat sekolah, ada aktiviti apa kat sekolah. Maklumat-maklumat tu kena bagi tahu dekat anak. Kita tak boleh nak expect kita hantar anak pandai-pandai lah dia orang sendiri figure tak boleh lah macam tu. Even kita orang dewasa pun kan, kalau ada yang ada anxiety ke, ada kebimbangan yang tinggi sikit daripada normal ke kan, bila dia tak tahu semua maklumat tu, itu yang menyebabkan dia jadi overthinking. Kan, apatah lagi anak kecil. So itu yang saya rasa yang sangat-sangat penting lah, fasa transisi dan memberikan maklumat yang tepat kepada anak. Kita jangan sugarcoat ke dan sebagainya, kita bagi maklumat so that mereka bersedia. Sebab emosi yang negatif tu sebenarnya sihat. Macam stres kan, parents sekarang tak nak anak stres, so tak payah pergi tuition dan sebagainya. Sebenarnya stres tu perlu dan penting untuk perkembangan diri sebenarnya. Cuma kadang-kadang cara kita kot sebagai parents kan, parents millennial sekarang mungkin dengan media sosial, dia start dengan media sosial tu kan, tanpa sedar kita compare, terbandingkan. Itu yang jadi negatif tu sebenarnya. Kalau saya berfikir juga masa sekolah dulu ada sukan lah, tuition kan. Penat tu memang penat satu hari. Kalau saya jadi mak bapak mesti saya kecil-kecil dulu lah, saya fikir macam tak nak hantar anak tuition penat. Betul bila Puan kongsikan itu, betul lah sebenarnya stresnya ada stres yang baik sebenarnya kan, yang akan menjadi pembangkit kepada kita untuk bergerak kepada menjadi lebih baiklah di masa hadapan kan. Okey, cerita berkenaan budak-budak ni, mereka ada tantrum mereka sendiri kan. Kita ibu bapa tak boleh kawal kadang emosi mereka tu pun, because dia tak boleh nak regulate emosi dia sendiri, jadi dia tantrum kan. Jadi situasi ni nak menghantar anak-anak ke sekolah ni, kalau dah tantrum dengan mak bapak lambat naik kerja lagilah, dia berperanglah dua tu kan. Jadi apa yang boleh dilaksanakan oleh bapa ni untuk orang kata win-win lah, dua-dua pihak boleh menang lah dalam situasi yang tegang ni kan. Okey. Alright. Untuk tantrum, isu tantrum memang isu yang sangat serius lah kita katakan, sebab kita pun nak bekerja pagi ni kan. So pertama sekali berbalik kepada yang tadi tu, fasa transisi itu memang sangat memberi kesan kepada tantrum, perubahan tingkah laku kan. So mereka lebih bersedia. Kalau menangis pun mungkin tak lama. Sebab dia dah dapat info kan apa akan berlaku dekat sekolah kan. Okey. Dan kita sendirilah sebagai parents, mungkin kita mungkin terpaksa bangun lebih awal daripada biasa ke kan, untuk menyediakan waktu-waktu kritikal tu. Okay kan, menyediakan waktu-waktu kritikal tu, sebab tantrum tu kita tak boleh nak elak. Dia adalah natural, orang kata fitrah kanak-kanak lah kan. That's why kita kata daripada kecil tu kalau ada masa cari ilmu psikologi kanak-kanak, untuk kita daripada kecil tu kita dah orang kata cegah lah supaya dia jadi lebih serius, macam tak nak pergi sekolah langsung ke kan. So itu yang kedua. Dan yang ketiga,
biasanya saya rasa pihak sekolah pun perlu memainkan peranan jugalah. Kan di mana cikgu-cikgu pun perlu diberikan latihan ataupun at least pendedahan kepada isu-isu separation anxiety kan, tak nak pergi sekolah ni, school refusal ni, so that mereka pun boleh bantu kata menguruskan bila anak dah sampai sekolah. So apa aktiviti yang boleh diorang sediakan untuk anak tu rasa happy nak masuk sekolah. So parent pun dah boleh tinggal anak. Kadang-kadang kita hantar pergi sekolah terus masuk kelas. Kan mungkin ada inisiatif yang mungkin pihak sekolah boleh bincang sama-sama, at least satu masa tu bawa pergi, ada aktiviti yang fun ke seronok kan untuk macam tadi ada maskot apa semua tu, bantu tak sebenarnya? Yang itu pun salah satu cara juga yang kita boleh inilah. Sebab kita nak wujudkan persekitaran yang menerima. Yang menerima betul, dan transition daripada kat rumah tadi tu nak pergi sekolah, especially yang baru pertama kali sekolah kan. Jadi kerjasama pihak sekolah pun mainkan peranan juga. Okey, apa yang kita boleh pelajari dekat sini adalah fasa transisi itu sangat penting. Persediaan daripada ibu bapa untuk anak-anak mereka dari segi mental dan juga fizikal. Lagi-lagi nak menempuh hari pertama sekolah satu perkara, dan esok merupakan bulan Ramadan. Pasti satu cabaran, namun perlu kita lalui, insya-Allah segalanya akan dipermudahkan. Insya-Allah. Terima kasih Puan Hafizah bersama kita hari ini. Terima kasih juga berjumpa. Berkenaan dengan topik kita, memberikan tips sedikit sebanyak kepada penonton kita bagaimana untuk mengendalikan anak-anak yang pertama kali ke sekolah dan juga esok akan berpuasa. Okey, bercakap berkenaan bulan puasa ni, Syu, kebiasaannya apa yang paling dinanti-nantikan? Kalau saya waktu berbuka. Waktu buka. Sebab bila berbuka tu tradisi keluarga saya lah, kita akan berbuka, semua keluarga akan ada di satu meja sama sepanjang bulan Ramadan tu. Jadi saya ternanti-nantikan bulan puasa. Okey, Syu suka pergi bazar Ramadan tak? Suka kan? Sebab tu lah kita tengok dari semalam lagi banyak lokasi-lokasi yang dah menyediakan kemah-kemah untuk bazar-bazar Ramadan yang pastinya boleh kita kunjungi mulai esok. Dan pastinya kita nak ke cerita pagi Sabah sekarang ini, bercakap berkenaan Bazar Ramadan 2024 Dewan Bandaraya Kota Kinabalu bersama dengan Serina Olivia Chong di sana. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Cerita Pagi Sabah kali ini kita bersama-sama dengan Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Datuk Seri Dr. Haji Sabin Samita, yang akan berkongsi dengan kita berhubung Bazar Ramadan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK. Dimaklumkan terdapat 15 lokasi Bazar Ramadan DBKK untuk tahun ini. Terima kasih Mayor. Untuk Ramadan tahun ini bagaimana sambutan permohonan untuk membuka gerai jualan di 15 lokasi ini, dan adakah jumlah tersebut meningkat tahun ini? Pada tahun ini permohonan daripada orang ramai untuk membuka Bazar Ramadan meningkat. Di bawah kendalian Dewan Bandaraya Kota Kinabalu terdapat 8 lokasi dan terdapat 11 lokasi yang dikendalikan oleh pihak swasta. Dan untuk pasar malam terdapat 4 lokasi yang dikendalikan oleh Dewan Bandaraya Kota Kinabalu. Jadi dari segi bilangan lotnya di bawah kendalian DBKK lebih kurang 602 lot, dan di bawah kendalian swasta sebanyak 1,280 lot. Baik, Datuk Seri, apakah inisiatif DBKK dalam usaha memastikan kualiti jualan di gerai Bazar Ramadan DBKK ini selamat dan bersih? Dewan Bandaraya Kota Kinabalu telah pun mengendalikan satu taklimat kepada mereka yang berjaya mendapat lot-lot bazar berkenaan dengan pengendalian makanan pada 1 hari bulan Mac, dan juga Dewan Bandaraya Kota Kinabalu akan memastikan kesemua mereka yang menjual di Bazar Ramadan mendapat suntikan typhoid. Harapan Datuk Seri Mayor kepada peniaga bazar dan juga para pengunjung ketika ke lokasi Bazar Ramadan disediakan di BKK ini? Harapan saya kepada mereka supaya mereka berhemah di dalam berbelanja untuk memastikan tidak berlaku pembaziran makanan, dan juga mereka menggunakan hak mereka sebagai pengguna untuk memastikan tidak ada peniaga-peniaga yang mengambil kesempatan untuk menjual dengan harga yang tinggi tetapi kualiti makanan yang rendah. Datuk Seri, mungkin sekiranya berlaku peningkatan ataupun ada tidak bersih makanan itu daripada pihak peniaga ni, mungkin apa yang pengunjung ni boleh lapor di mana?
Ya, kita juga akan membuat pemeriksaan setiap hari bersama dengan pegawai daripada Pejabat Kesihatan Kota Kinabalu dan dengan kerjasama Kementerian Kesihatan Malaysia untuk mengambil sampel makanan-makanan yang dijual oleh para peniaga, makanan dan juga air. Dan sekiranya terdapat peniaga yang menjual makanan mereka tidak mendapati tahap kesihatan yang ditetapkan, mereka boleh membuat aduan ke pejabat di BKK ataupun kepada pegawai-pegawai di BKK yang sentiasa berada di kawasan bazar. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Datuk Seri Mayor atas perkongsian tadi. Semoga segala urusan di bulan suci, di bulan Ramadan kita dipermudahkan. Sekian, terima kasih. Perkongsian daripada Sabah. Kembali bersama rakan setugas. Pada Kota Kinabalu Sabah, dan sekarang ini kalau bercakap berkenaan bulan puasa ni, antara menu yang paling kita suka nikmati pada bulan Ramadan adalah bubur lambuk. Jangan risau, hari ini kami bawakan kepada anda resepi bagaimana kita nak buat bubur lambuk versi Pantai Timur. Hari ini saya cukup teruja, saya bersama dengan seorang influencer yang sangat terkenal, iaitu Marham Muhammad Yusof selaku jurucakap pada hari ini. Okey. Apa resepi yang kita nak sampaikan hari ini? Bubur lambuk Pantai Timur. Apa beza dengan bubur lambuk negeri lain? Bubur lambuk negeri lain tu dia macam dia tak ada sayur. Kalau Pantai Timur dia banyak sayur macam ni. Dia kurang popular. Tapi hari ni kalau saya harap lepas penonton tengok versi bubur lambuk hari ni dia akan jadi lebih popular lah. Okey, sebelum kita nak bercerita lebih lanjut berkenaan resepi bagaimana nak buat bubur lambuk Pantai Timur, kita saksikan terlebih dahulu VT yang kami kongsikan ini. Bubur poi ni memang sedap. Sabarlah rasa. Saya dengan AJK Surau dah sepakat untuk tukar orang masak bubur lambuk tahun ni. Poi. Cik. Orang yang akan bergantikan Poi, anak saya Ilyas. Dia belajar kulineri di London. How nice. Dia juga seorang influencer. Berjuta-juta followers dia. Poi kena terima hakikat yang zaman Poi dah habis dah. Sekarang ni zaman orang muda macam saya. Patutlah famous sampai ke London. Kita masak ni, dia kena jujur, buat kerja kena ikhlas. Akan datang. Pastinya cukup istimewa kita bawakan kepada anda. Hari ini Mbak Bita nak bawakan kita resepi daripada Terengganu. Pantai Timur. Saya dah boleh start kan? Boleh. Sambil-sambil tu kita nak berbicara pada hari ini. Kita nak ajar penonton bagaimana kita. Saya masukkan air dulu untuk bubur lambuk ni. Okey. 1 liter air ya. 1 liter air untuk kita buat bubur lambuk Pantai Timur. Tapi kalau kering ke kita tambah lagi air. Okey. Dan nanti kita lupa nak perkenalkan bahan-bahan. Ya. Okey, tapi nanti kita beras dulu. Lepas tu saya perkenalkan bahan dia. Silakan. Ini saya gunakan beras Era Nagasari, beras super import. Nampak kualiti dia. Wah, nak hasilkan bubur lambuk yang benar-benar berkualiti kenalah guna beras Era Nagasari super import. Sebab apa? Sebab beras ni dia banyak kanji. Jadi kualiti dia lawa. Nanti hasil bubur lambuk dia tu memang nampak on point. Nak nampak on point kenalah guna beras Era Nagasari. So bahan-bahan lain adalah ni nampak ni daun kayu yang saya bawa dari kampung actually. Wow. Tapi kalau kat KL boleh beli dekat Chowkit. Ini adalah ikan bilis saya dah tumbuk, cuk ikan bilis, sedikit kerisik, 1 sudu sebut ladi hitam, 3 ulas bawang merah, 3 labu bawang merah, 2 ulas bawang putih dan 1 inci halia. Senang je. Mudah saja, ringkas saja bahan-bahannya. Okey, sambil-sambil kita nak masak ni, kabarnya hari ni ada kuis ya? Ada, tapi korang kena pergi dekat
dekat Era Foods MY di Facebook dan juga di Instagram. Soalannya senang sahaja ya Apa Munawir. soalannya? Korang teka jawab apa beras yang Ma gunakan untuk masak bubur lambuk hari ini. Soalannya mudah sahaja. Apa beras yang digunakan pada hari ini? Kita dah berulang kali kita dah sebut tadi. Betul. Beras apa yang kita gunakan? Saya nak tolong anda semua dapat hadiah istimewa daripada Era ni. So pastinya cluenya ada di depan kita sekarang ni. Ma masukkan bahan-bahan dia. Bawang, halia dan juga bawang putih. Okey, kita tak perlu tunggu mendidih sebab kita nak cepat. Masa kita ada masa singkat sahaja. Marbita. Okey, sebab kita dah masuk beras, kita masukkan bawang semua. Masukkan kerisik dan juga black pepper. Okey. Okey, masukkan ikan bilis. Dan juga cube pati ayam. Cube pati ayam. Guna dua No, cube ikan bilis. Cube ikan bilis. Salah. Guna dua Dua. So garam tak payah dah sebab cube ikan bilis ni dah cukup rasa dia. Baik. Okey, kita nak berbalik kepada kuis kita pada hari ini, iaitu beras apakah yang diguna pakai oleh Marbita pada hari ini untuk memasak bubur lambuk Pantai Timur. Anda boleh terus ke Facebook dan juga Instagram Ya, Instagram Era Foods MY. Era Foods MY. Jangan pergi ke Instagram ataupun Facebook Selamat Pagi Malaysia untuk berikan jawapan anda, tapi Facebook Era Foods MY. Betul. Siapa yang jawab tepat hari ini, kabarnya ada hadiah istimewa. Macam-macam. Era sediakan macam-macam hadiah yang menarik. Jadi korang kena try jawab soalan kuis yang sangat-sangat simple ni. Sebab hadiah sangat menarik. Rugi kalau tak jawab soalan ni. Siapa tahu hari ini rezeki anda sambil-sambil kita belajar resepi baharu daripada Marbita hari ini. Anda jawab soalan cepat-cepat di Facebook, Instagram Era Foods MY. ERAFOODS-MY. Munawir ni, Munawir nak tahu tak? Mak saya kan, dia dari dulu lagi guna beras Era Nagasari ni. Dulu saya tak tahu tapi sekarang bila dah saya masak, saya kembali ke masak, saya lebih suka guna beras ni. Dia dah kembali kepada saya pula yang menyambung generasi menggunakan beras Era Nagasari ni. Okey, kita nak oralkan kepada penonton lah. Okey, untuk masak bubur lambuk ni, kalau kita pakai beras lain, apa bezanya dengan beras Era Nagasari? Dia jadi menjadi, tapi bila menggunakan beras yang banyak kanji ni, macam saya cakap tadi, bubur kita akan lebih terselah, lebih on point, lebih creamy. Macam tu. So saya dah boleh masak sayur. Saya masukkan sayur supaya dia lebih empuk, dia lebih sebati dengan dengan kita punya bubur ni. Kita kalau nak tambah bahan-bahan lain, contoh ayam ke? Boleh. Daging ke? Boleh. Boleh saja. Pernah makan ke bubur lambuk Terengganu? Belum. Kejap lagi saya cuba. Saya cukup beruntung hari ini. Jadi pada anda semua, jangan lupa untuk terus ke Facebook dan juga Instagram Era Foods MY. Kuis kita pada hari ini, beras apakah yang digunakan pakai oleh Marbita. Betul. Jawapannya mudah saja, ada di depan kita ni dan banyak kali dah disebut oleh Marbita. Nak saya sebut lagi ke? Boleh. Kita bantu mereka. Beras Era Nagasari Super Import. Dah ada jawapan dah tu. Tinggal anda untuk melayari laman media sosial Era Foods MY. Berikan jawapan. Siapa tahu anda adalah pemenang yang kami cari dan anda akan mendapat hadiah yang menarik daripada Era Foods MY. Okey, jadi biasaannya nak masak ni berapa lama? 1.5 jam hingga 2 jam. Dia bergantung kepada kuantiti bubur lambuk yang kita masak tu lah. Tapi kalau macam ni sekejap je. Dalam 1.5 jam cukup lah. Dia biar sayur dengan nasi bubur dia tu betul-betul kembang dan sayur dia betul-betul empuk, sebati dalam nasi, bau dia naik. Dan boleh dihidangkan dah. Dah dapat bau kan? Dah dapat bau, dah aroma dia ni macam bau herba-herba sikit. Sebab tu dia beza bubur lambuk Terengganu dengan bubur lambuk yang belah-belah KL ni different. Sebab dia punya spice ni dia punya aroma daun-daun hutan ni memberikan aroma yang strong. Nasib baik hari ni belum bulan puasa lagi. Sempatlah saya nak puasa kejap lagi. Esok nak puasa ni. Okey, ramai penonton nak tahu ni dekat mana nak dapatkan beras Era Nagasari ini dan berapa harganya? Boleh didapatkan di semua supermarket dan harganya
harganya sangat berpatutan, mampu milik. Tak mahal. Macam Mabita sendiri dah berapa lama pakai era Nagasari? Lama saya rasa. Dari kecil lagi mak saya dah guna. So bila dah besar ni, saya pula yang guna. Ni bubur lambuk saya yang dah siap. Okey, yang ni dah siap dah. Kita nak tunjukkan kepada penonton. Mari kita tengok. Saya nak bagi Munawir rasa. Bubur lambuk Pantai Timur yang sudah pun siap. Inilah hasilnya. Tak lama pun nak buatnya, mudah sahaja. Sesuai sangat untuk kita bersahur kepada ibu-ibu yang tak tahu resepi apa nak masak untuk sahur pertama esok. Wah. Dah boleh rasa. Wow, air tangan daripada Mabita. Saya nak rasa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Beza tak? Sangat berbeza. Sebab apa? Dia menggunakan beras era Nagasari. Super import. Okey. Jadi pada anda semua, sekali lagi kita war-warkan untuk mereka mendapatkan hadiah yang menarik daripada era. Pergi dekat media sosial Era Foods MY di Facebook dan juga di Instagram dan teka beras era apa yang Mama masak untuk resepi bubur lambuk hari ini. Senang je tau. Jawab soalan ni dan menang pelbagai hadiah. Wow, cepat-cepat anda jawab soalan yang kami berikan ini. Mana tahu rezeki anda untuk mendapatkan hadiah yang menarik pada hari ini. Tapi sambil-sambil kita nak merasa makanan ataupun bubur lambuk Pantai Timur ini, kita nak saksikan juga apa antara resepi-resepi 30 saat bahan-bahan yang digunakan untuk masak bubur lambuk Pantai Timur ini. Islam itu menekankan keperluan menjaga kesihatan. Kami Malaysia nombor 1 dari segi penyakit kerana menelan, menghirup gula berlebihan. Kita perlu lihat bukan hanya gula putih kita ambil ni, tapi kita perlu lihat gula-gula yang tersembunyi. Contohnya kalau kita ambil makanan-makanan bertin, dalam tu dah ada gula dah. Kita ambil pula sos cili, sos tomato dan sebagainya, dalam tu pun dah ada gula. Kita pergi pula dekat kedai nasi kandar, bahkan pula yang berkuah-kuah semua kan, dalam tu pun dah ada gula tambahan. Sebulan saya ingat kalau 2 bulan 1 paket. Gula untuk pagi lah selepas masa buat air. Petang kita kena masak air. Pengambilan gula kita kawal dengan mengurangkan dalam kandungan minuman. Ajar untuk minum minuman yang manis, maka dia akan menjadi kebiasaan kehidupan je lah. Tapi kalau daripada awal kita untuk minum minuman yang tak manis, okeylah, tak ada masalah. Okey, baik. Demikian tadi kami bawakan kepada anda dalam SPM Selamat Pagi Malaysia hari ini. Okey, seterusnya pada pagi ini kita nak bercakap berkenaan dengan drama bersiri khas Ramadan. Ini merupakan drama yang pastinya akan mengisi ruang Ramadan anda untuk anda ikuti bersama yang bertajuk Kasih Nelisa. Jadi saya perkenalkan antara barisan pelakon dan juga para penerbitnya. Kita bersama dengan Dato' Ahmad Tamimi Serega, antara pelakon yang menghiasi drama Kasih Nelisa. Kita juga bawakan Asri Ismail, penerbit dan juga pelakon. Juga di ujung sana kita bersama dengan Nik Haryani Hassan, penerbit eksekutif. Assalamualaikum dan selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Sinopsis ni macam mana? Kita nak mula dengan pelakon ke dengan penerbitnya dulu ni? Suka hati lah. Saya lah kemudian, okey? Tapi apa pun menarik tengok kau macam budak sekolah gini. Menarik ya? Itulah saya pun rasa macam 20 tahun lebih. Patutnya kita suruh Dato' datang baju sekolah sekali lah hari ni. Ikut tema. Pengetul lah dia senior saya untuk Selamat Pagi Malaysia. Okey, Dato' sihat? Alhamdulillah sihat. Saya ucapkan selamat beribadahlah untuk berpuasa esok kan, in advance. Okey, kita mulakan terlebih dahulu sinopsis lah. Saya rasa yang eloknya untuk kita kongsikan bersama dengan Selamat Pagi Malaysia. Dia lah. Silakan. Abang Asri terlebih dahulu. Sinopsis ringkas. Kasih Nelisa ni mengisahkan tentang apa sebenarnya? Sebenarnya cerita ni
pada awalnya bertajuk Tok Ayah. Dia mengisahkan seorang bapa yang bernama Haji Mustafa ni, dia serahkan anak dia kepada kakak dia untuk jaga. Anak dia ni Hashim. Jadi bila dah dewasa, anak ni kecil hati kepada bapa dia. Ya, kepada Tok Ayah ni lah kemudian. Jadi bila kecil hati, dia dah jadi macam musuh. Jadi bila dah dewasa, si Hashim ni dah berkahwin apa semua, dia tak bagi anak-anak dia jumpa Tok Ayah ni. Jadi di sinilah bertemunya satu pertembungan supaya nak merapatkan lagi silaturahim, tapi Tok Ayah yang sentiasa menanti anak dia. Terkejutlah bila cucu datang. Itulah kisahnya yang sedih. Tapi di sinilah pengajaran. Kalau kita nak serah pada orang lain tu, tengok-tengoklah juga anak tu, janganlah sampai serah terus. Faham. Itulah lebih kurangnya. Ini kalau saya rasa kalau kita tengok ni memang akan menjurai mata ni. Genre dia macam mana? Memang sedih. 100% tak ada macam ada komedi sikit ke, memang tak ada lah ni. Komedi tu adalah, tapi 80% tu sedih lah. Tapi ini pengajaran yang cukup hebat. Okey, juga kita nak berkongsi juga daripada pengalaman Datuk sendiri. Dia pasal lambat masuk sekolah ni. Alamak, dah agak dah. Tadi dia kelas. Dah kelas dah 20 minit dah. Alamak, kena marah dengan pengetua. Tak, Datuk. Daripada pagi memang lambat lah. Ni dekat Senok pun dia masuk lambat lagi. Berlari menawar. Tadi kan. Betul. Tadi saya bersarapan, Datuk. Tadi sebenarnya ceritanya konflik seorang tua yang kesepian. Duduk seorang di rumah menantikan apa pun dia tak tahu. Tiba-tiba muncul satu perempuan muda berkenalkan diri dia sebagai cucunya. Jadi itu satu kejutan kepada dia. Tapi oleh kerana egonya besar, dia masih lagi ada ketegangan dan juga konfliknya timbul apabila masyarakat kampung seperti biasalah, cemburu, dengki, iri hati, terpikat, memikat dan sebagainya. Jadi kisahnya lebih kepada kisah keluarga. Cintanya ni sikit je ujung dia. Tapi cinta kau tak ada cinta tak boleh pula. Betul. Tapi cintanya tu sikit-sikit, itu yang menarik. Melengkapkan lagi. Bukan cinta meleleh tak. Cintanya terkawal. Okey, cinta, bibit-bibit cinta itulah yang menyulami perjalanan cerita ini, dan pastinya aspek kekeluargaan tu antara yang ingin kita ketengahkan. Okey, cakap berkenaan drama ini, nanti pastinya penonton tertanya apa kekuatan, kelainan yang ingin dibawakan yang menjadikan drama ini lain daripada yang lain, wajib tonton kepada para penonton semua. Sebenarnya drama ni dia bukan fokus kepada Kasina Lisa saja, tapi dia ada selok-selok masyarakat, cerita-cerita masyarakat penduduk di kampung. Jadi dia banyak penceritaan lain-lain juga yang rasa tidak akan boring lah. Macam Datuk sendiri kan, apabila habis selesai saja rakaman kan, maksudnya Datuk dah dapat overview of the whole story kan. Apa yang boleh penonton pelajari kalau, obviously relationship antara ayah, orang tua dengan anak-anak muda, cucunya kan? Ya, seperti asli kita tadi, ketika waktu lalu sebenarnya akan beri impak dan kesan bagi kehidupan orang tua itu, kerana pernah membuat kesilapan. Kesilapan itu memang diakuinya, dia tidak pernah mengakui kesilapan itu, dan kesilapan itu dia cuba perbaiki di sepanjang perjalanan ketika cucunya berada dengan dia. Sambil itu, persoalan dan permasalahan kampung juga sebahagian daripada tanggungjawab dia, kerana dia sebagai imam dan juga orang yang dihormati di kampung itu. Dalam waktu yang sama, dia mempunyai konflik diri yang tersimpan yang tidak pernah orang lain tahu. Jadi pertembungan di antara masalah dalaman dia dengan keluarganya, dengan apa yang dihadapi dengan masyarakat kampung itu, ada yang kontradik. Ada yang selama ini sebenarnya tidak diketahui oleh orang kampung. Akan keburukan masa lalu. Keburukan masa lalu itu bukanlah keburukan yang menjijikkan, tetapi dari segi sudut kekeluargaan, tanggungjawab sebagai bapa dan sebagainya, di situ tersentuh bahawa kesilapan-kesilapan ini jangan diusik, jangan lagi sesiapa pun melakukannya. Jadi itu yang kita dapat lihat melalui Kasina Lisa ini. Penumpuannya adalah kepada antara atuk dengan cucu,
dan juga dibantu oleh suasana keliling, sub-sub plot di kampung, konflik antara orang kampung sesama orang kampung dengan kehadiran Malaysia, anak kelahiran bandar yang bersekolah di luar negara, tetapi dalam penampilannya di kampung itu dia tidak melampaui batas, malah dia menerima hakikat yang berlaku di kampung dan cuba mendekati masyarakat kampung. Wow, saya suka tengok suasana kampung ini di tepi pantai. Boleh kita tahu kat mana lokasi penggambaran tersebut? Kita syuting ni di Kota Baru. Ini area PCB, Pantai Cinta Berahi. 90% Saya bulan dah tukar. Itu nama lama dia. Masih lagi bawa nama asal Pantai Cahaya Bulan. Minta maaf PCB. 90% daripada drama ni syuting di Kelantan dan 10% syuting di area KL dan Selangor. Jadi kita cari tempat yang agak menarik. Pasal kita nak nampakkan keaslian kampung, batu bandar, biar nampak betul-betul different, biar betul-betul nampak perbezaan antara kampung dengan bandar. Dan tapi yang menarik tadi kita dapat tengok Datuk siap beraksi. Datuk silap tadi Datuk entah tengoklah. Lupa dah. Kita tengok ada Pak Aksi juga. Puasa tahun lepas. Oh, dah lama puasa tahun lepas. Dia kan guru silat dan cerita ni dia dia bekas polis. Bekas polis, bekas polis, kanan polis, juga guru pertahanan diri. Jadi itulah konflik dalaman dia dengan tu banyak orang tak tahu siapa sebenar dia. Sampai dia tak ada masa dengan rumah dia, itu yang jadi sampai because dia sayang tak kerja terlalu kerja pasal. He married to the job. Faham. Memang ini macam kata reflection to the real reality kan sebenarnya. Betul. Ya. Ada terus sekali masalah. Terlampau manusia bandar tu sama sekali. Mak bapak kerja dan sebagainya, perempuan tidak ada langsung pada anak dan pindah kepada orang gaji dan keluar gaji yang bagus tak apa, kalau gaji yang tukar bunuh orang. Betul. Itu dah satu hal kan. Ini adalah satu cerita yang cukup menarik sebenarnya, dia memberikan refleksi kepada kehidupan sebenar kan. Jadi kita boleh nampak macam mana perjalanan kalau seseorang ibu bapa itu kata terlalu fokus kepada duniawi sahaja tapi tidak kepada ukhrawi, sesama kekeluargaan dan sebagainya kan. Puan Hariani kalau boleh kongsikan sebagai penerbit eksekutif kan, apabila kita mempunyai barisan pelakon yang senior yang betul membintangi drama-drama seperti ini, apa pandangan puan? Ada masalah tak tanya? Ada masalah. Ada masalah kan. Tak sampai set ke lambat ke boleh bagi saya untuk drama ni tak ada masalah. Semua pelakon memberi kerjasama yang sangat baik. Lepas tu yang ada sakit kepala sikit sebab drama ni terlalu ramai pelakon tambahan. Tapi watak main tu memang atuk watak atuk dekat ni Haji Mustafa. Haji Mustafa dengan tu ayah lah dengan Nelisa lah. Hari tak ada break shoot. Tapi ada pelakon yang mengimbau zaman muda tu, ada pelakon lain lah. Flashback. Wow. Okey, kita tengok semuanya rata-rata pelakon yang hebat-hebat, otak-otai semua. Sebab tu kita pilih buat di Kelantan supaya semua artis berkampung di sana. Kalau kita shoot di KL mungkin balik rumah sendiri. Kalau syuting di Kelantan, gambaran di Kelantan, adakah dialek bahasa Melayu Kelantan? Bolanya kecil Kelantan tapi tukar. Pada peringkat awalnya RPM nak bahasa Kelantan 80%, lepas tu tukar jadi bahasa luar 90%, 10% saja bahasa Kelantan. Kecil luar lah. Kecil luar. Jadi tak puas tak boleh angin. Boleh. Ada bunyi Kelantan itu kan? Ada. Okey. Memang pandai cakap Kelantan. Kan. Ini satu drama yang cukup saya rasa amat bermakna untuk sesiapa yang sentiasa memegang prinsip kekeluargaan yang tinggi. Juga boleh menjadi pengajaran kepada anda yang menonton, terutama di bulan Ramadan kan, antara waktu-waktu yang kita boleh mengambil ibrah ataupun pengajaran dalam apa-apa situasi sekalipun. Jadi kita minta Datuk untuk sekali lagi kongsikan wawasan kepada penonton untuk sama-sama menonton drama bersiri khas Ramadan bertajuk Kasih Nelisa. Silakan. Jadi untuk anda di rumah, saksikan drama Kasih Nelisa mulai besok rasanya akan disiaran. Waktunya siang hari pukul 2:30 petang, tidak seperti dulu berbot dengan waktu berbuka. Kita mulakan dari awal, jadi waktu anda sedang memasak, anda boleh menyaksikan drama ini dengan baik. Okey. Baik, terima kasih kepada Dato' Ahmad Taufiq Siregar, Basri dan juga Puan Nika Haini bersama kita hari ini untuk berkongsi berkenaan dengan drama Ramadan Kasih Nelisa. Okey, kita nak saksikan selepas ini lagu OST Kasih Nelisa
persembahan daripada Syatira Amanda, iaitu lagunya bertajuk Pasrah Padamu. Kita pun dah sampai ke penghujung siaran pada hari ini dan esok hari pertama untuk bulan Ramadan, jadi